Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kerana pagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan tafsir maudhu'i bagi surah-surah Al-Quran, dan kita sedang bincangkan berkenaan dengan bahagian surah Al-Baqarah ayat 49 sampai 74. Itu berkenaan dengan muamalah atau perangai Bani Israel dengan Nabi Musa AS. Dan lepas nanti kita masuk ayat yang ke-75 nanti sampai ke 123, ayat berkenaan dengan Nabi kaum Bani Israel ni dengan Nabi Muhammad SAW, Yahudi yang semasa dengan Rasulullah SAW. Pasal ini dalam konteks bahagian utama, bahagian pertama surah Al-Baqarah, iaitu alasan Bani Israel ni dicabut dan diambil daripada mereka ni khilafah dan hidayah. Assalamualaikum. Kenapa Allah Ta'ala batalkan daripada mereka mendapat kenabian dan juga risalah? Kenapa Allah Ta'ala berhentikan? Jadi yang kita baca semua ni alasan kenapa mereka layak. Tapi dalam konteks yang sama, kita belajar dalam ayat ni, lepas tafsir ringkas, kita ambil berkenaan dengan akidah yang ada dalam ayat tersebut. Kemudian masalah-masalah permasalahan syariah, apa yang boleh, yang tak boleh, halal atau haram dan so. Kemudian kita ambil berkenaan dengan akhlak dan juga adab yang ada dalam ayat tersebut, yang C. Dan kemudian kita masuk D, berkenaan dengan aspek tarbiyah, pendidikan yang ada dalam ayat tersebut. Dan minggu lepas kita ambil berkenaan dengan bila Musa AS berkata kepada kaum dia, ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ajla, ya hai kaumku, kamu telah menzalimi diri kamu sendiri dengan pengambilan kamu terhadap patung lembu tadi sebagai sembahan. Fatubu ila bariikum, bertaubatlah kamu pada pencipta kamu. Okey, ayat tersebut memberikan gambaran bahawa setiap kali seorang tu nak membuat menegur, dia kena ajarkan juga yang betul. Bukan dia tinggal kawan tu, awak salah, tak, terangkan yang betul dia apa. Maka kita bukan setakat mengubat, kita bukan setakat memberitahu penyakit apa, kita bagi tahu ubat dia apa yang sebenar. Kerana Islam ini datang adalah untuk kebaikan dunia akhirat. Dia bukan datang untuk akhirat saja, bahkan dunia akhirat. Walaupun kita kata dunia ni bonus lah, kalau ada, kalau tak ada pun kita tak rugi apa-apa. Tapi kita kata, tapi ujian tu agak mungkin boleh mencabar iman kita. Dan juga kita kata, tapi Allah Ta'ala juga janjikan mana kehidupan yang baik itu diberi pada orang yang beriman. Kan itu yang dalam Quran Karim Allah Ta'ala sebut berkenaan dengan janji, pertolongan, pertahanan, perlindungan, rezeki yang baik, kehidupan yang baik dan sebagainya, semua diberi pada orang yang beriman. Maka bila kita iman, benda itu akan diberikan. Tapi kadar dia banyak mana, itu terpulang kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Okey, jadi kita ambil mana setiap kali tegur, kita kena berikan ubat ataupun penyelesaian bagi perkara tersebut. Baik, seterusnya, di antara sunnah-sunnah alam Allah, mana bila Allah Ta'ala letakkan satu sunan, jadi bagaimana maksudnya aturan-aturan yang pasti, yang di sisi Allah Ta'ala itu tak boleh berubah. Contoh macam Allah Ta'ala letakkan graviti, ada berkenaan dengan masalah jarak bumi dan matahari. Tapi dalam masalah kehidupan juga Allah Ta'ala letakkan sunan-sunan yang khas. Di antara sunan-sunan Allah Ta'ala adalah menyegerakan hukuman di dunia. Ada antaranya Allah Ta'ala jadikan hukuman itu di dunia didatangkan dengan segera, dengan awal. Memang Allah Ta'ala jadikan akhirat itu sebagai hari pembalasan keseluruhan, tapi kadang-kadang Allah Ta'ala segerakan hukuman untuk manusia di dunia. Kadang-kadang Allah Ta'ala tangguhkan, kadang-kadang Allah Ta'ala segerakan, terpulang kepada apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Dia tak boleh kita mengharapkan supaya semua sekali Allah Ta'ala timpakan di dunia, tak ada. Bahkan kita kata, kalau macam orang yang beriman tadi, kesengsaraan ataupun kita panggil sebarang musibah duniawi berlaku pada mereka, akan menjadi penghapusan bagi dosa. Dan tidak pula bermakna bila orang-orang contoh macam kaum Lut dimusnahkan Allah Ta'ala, hilang dosa, tak ada. Kaum Samud, kaum Ad, semua para anbiya yang musnah kaum mereka tadi, kemusnahan itu tidak memberi kesan dan masalah hilangnya dosa mereka. Ini kena faham pasal konteks kita sekarang ni. Kalau bila Nabi kata ajaib keadaan seorang beriman, tidak ada benda yang kena kepada dia kecuali benda itu adalah kebaikan. Jika dapat kepada dia ke musibah, dia kebaikan, dia bersyukur, maka itu baik untuk dia. Jika kena dia musibah, dia bersabar, itu baik untuk dia. Mana semua sekali tak ada pernah yang tak elok, tapi hanya untuk orang beriman sahaja. Bila kena faham, kalau bentuk hukuman lain, hukuman Allah Ta'ala
Allah Ta'ala datangkan contoh macam bila matinya golongan musyrikin, ketika mana matinya Abu Jahal dan sebagainya dia dalam peperangan Badar. Kan Nabi berseru, Nabi kata, wahai Umayyah bin Khalaf, wahai Abu Jahal. Nabi sebut nama mereka dan Nabi kata, adakah kamu dah dapat apa yang Allah Ta'ala janji pada kamu? Mana Nabi sebut macam tu. Dan kemudian Nabi kata, kami dah dapat apa yang Allah Ta'ala janjikan. Kemenangan Allah Ta'ala janjikan, kami dapat dah. Kamu dapat tak apa yang Allah Ta'ala janji pada kamu? Lepas tu Umar kata, Rasulullah, diorang dengar ke? Nabi kata, diorang lebih dengar banding kamu. Ni yang dalil digunakan berkenaan dengan mayat tu, dengar. Kalau kita bagi salam pun dia dengar. Cuma salam menjawab ke tidak tu pula Allah Ta'ala. Tapi manfaat tidak. Untuk mendapat manfaat daripada kata-kata kita, tidak sekali-kali. Sebab kita ajar orang mati untuk jawab soalan malaikat pun kita tak akan boleh jawab. Sebenarnya pasal memang amal dia yang menentukan. Kalau kita bagi macam mana sekalipun, kita hafal soalan kubur siap-siap pun, takkan bercakap lidah kita, kecuali kalau sekiranya Allah Ta'ala izinkan lidah kita bercakap ketika mana malaikat tanya. Kalau tidak, gagap lah. Gagap nak jawab pun, dia tahu jawapan, tak boleh jawab. Mulut kita akan keluar, dia takkan keluar jawapan sepatutnya. Pasal ilmu selepas kematian, pengetahuan selepas kematian, hatta badan kita selepas kematian nanti tidak macam badan dunia. Bahkan bila kita kata bila ditiupkan sangkakala untuk membangkitkan semua manusia daripada kubur, manusia tu akan bangkit, nak ke tak nak. Tak ada siapa yang akan duduk diam, alaslah bangun, tak ada. Badan dia akan bergerak. Badan dia akan bergerak. Walaupun dia tak nak, badan dia akan berjalan. Akan bergerak ke mana, dia akan bergerak. Dia tak nak pun, tetap badan dia akan bergerak. Ke arah mana badan dia akan bergerak? Ke timur ke barat ke? Kan matahari duduk atas, dia mana ada timur barat ketika tu? Tapi tahu tak badan dia kat mana nak pergi? Ya, tahu. So itu di sana punya konsep yang berlainan. Di sini tak, Allah Ta'ala beri pada kita izin. Nak pegang, tak pegang, nak tengok, tak tengok, nak cakap, tak cakap, Allah Ta'ala bagi pada kita kepeluang. Tapi benda-benda lain Allah Ta'ala tak bagi. Macam langit, bumi, matahari, gunung ganang dan sebagainya, takkan roboh, takkan hilang, takkan beralih kecuali dengan arahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tak. Kita boleh bercakap. Allah Ta'ala tak bagi cakap pun, kita nak cakap juga kat sini. Dan Allah Ta'ala kata jangan cakap benda haram, cakap juga kan. Jangan tengok benda haram, tengok juga. Itu yang Allah Ta'ala beri kepada kita dosa. Ada pun lain tidak. Tapi hukuman yang kita kena faham, hukuman tu. Hukuman hari di dunia ni dia dua konsep. Kalau bagi orang beriman lain, bagi orang yang kafir lain. Bagi orang kafir, bagi orang yang beriman, kalau datang hukuman atau bala ataupun sekian untuk mengurangkan dosa dia. Makan demam dia kena mengurangkan dosa dia, luka, sakit, musibah dan sebagainya, bahkan kehilangan apa benda saya berlaku macam Allah sebut dalam surah Al-Baqarah. Allah nyatakan wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'. Demi sungguh kami akan uji kamu dengan sedikit daripada ketakutan dan juga kelaparan. Wa naqsimil amwal, dari kekurangan daripada harta. Was samarat, juga hasil-hasil tanaman. Mana kalau tak, buah-buahan kita pun akan kurang. Musim akan datang sebagainya, kurangnya buah-buahan dan sebagainya. Wa basyiris sabirin, berilah berita gembira kepada orang yang bersabar. Alladzina idza asabatuhum musibatun, orang yang bila menimpa mereka ni musibah, qalu inna lillah, mereka berkata inna lillah, kita ni milik Allah Ta'ala, wa inna ilaihi raji'un, dan kita kepada Allah Ta'ala kita akan kembali. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah, mereka itulah orang-orang yang ke atas mereka ni salawat. Salawat tu bukan doa, keampunan. Min rabbihim, dari Tuhan mereka, wa rahmah, juga rahmat. Mereka dapat keampunan juga rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud dia dengan kena musibah tadi, dan dia berkata dengan ya Allah kan, dia kata kita ni milik Allah, kita kepada Allah Taala kita kembali, dia tak nampak pada benda lain, maka dekat situ Allah Taala jadikan janji bahawa mereka akan diberikan keampunan dengan sebab apa? Dengan sebab musibah yang mereka kena. Dalam surah Al-Baqarah dalam ayat yang ke-150 155 yang dia nak sebut innalillah kan, sama ada dia mula-mula kena dia innalillah. Mula-mula. Maksudnya kalau dia dah lama baru dia semua tak tahu apa innalillah awalahu akhirahu. Bismillah boleh. Kalau kita tengah makan lantak lupa. Bismillah awalahu akhirahu. Okey, innalillah awalahu akhirahu tu tak ada. Dia pasal ujian tu di awal kena. Nilai manusia tadi, seorang yang takwa, nilai manusia ni seorang yang takut Tuhan atau tidak, nilai orang yang ingat Tuhan atau tidak, dia balik pada permulaan. Bukan lepas dah lama dia dah tak ada benda nak fikir dah baru dia pasrah, itu bukan. Oh, dia kira sama dengan konsep sabar dia lah. Sabarlah, dia kena awal sadmah. Pasal Nabi pernah tegur seorang wanita. Kan dia datang kat kubur, Nabi dia duduk kat kubur, dia nangis. Nabi katakan dia sabar kan.
Kan Nabi kata apa? Dia kata kau tak kena, dia tak kenal Nabi kita tu. Dia kata kau tak kena, kau tak boleh cakap lah macam tu. Tu Nabi pergi, Nabi tinggalkan dia. Lepas tu bila ada dia tanya dengan orang siapa tu, dia kata tu Nabi. Dia datang jumpa, dia kata, "Ya Rasulullah, aku sabar." Nabi kata, ujian pada permulaan kena, bukannya dah lama. Kan, time orang tegur tu ketika tu, kalau kita terlupa, mungkin kita terlupa. Bila diingatkan kita kena patah balik lah. Mungkin kita terlupa, kita kena ujian tadi kita terlupa. Fine. Tapi bila diingatkan balik, janganlah lawan pula. Lawan pula lagi masalah lah. Maksud dia betul-betul lalai lah tu. Sangat-sangat lalai orang tersebut daripada mengingati Allah Ta'ala. So kita kata memang musibah kepada mukmin tetap akan jadi juga. Tapi tak dikatakan hukuman semata-mata. Dalam konsep-konsep berkenaan dengan kalau kena pada mukmin, dia sebagai penghapusan dosa. Ya, kita baca hadis dalam Bukhari Muslim berkenaan Nabi tegur seorang lelaki yang dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia kata, kalau aku ada hukuman di hari akhirat, habiskanlah kat dunia. Kan Nabi ziarah dia, sahabat yang datang tengok ziarah dia dengan Nabi SAW, kata dia ni teruk penyakit dia, sampai semua bulu badan dia gugur, macam anak burung baru menetas, tak ada bulu tinggal pada badan dia. Sebelum Nabi ziarah dia, satu riwayat Nabi doakan dan Nabi kata sembuh insyaAllah. Nabi balik, lepas tu kemudian orang kata sakit lagi, Nabi ziarah lagi. Itu satu riwayat. Satu riwayat Nabi tengok dia, terus Nabi cakap, Nabi kata la'allaka qulta syai'a, agaknya kau ada cakap something you said, ada benda kau tercakap. Dia diam lama, betul. Dia kata ya ada. Dia kata apa dia? Dia kata aku cakap, dia kata ya Allah, kalau sekiranya aku ada hukuman di hari akhirat, habiskanlah kat dunia. Nabi kata kau takkan mampu. Ni kau tak mampu. Kenapa tak cakap saja? Kenapa tak sebut? Yang satu riwayat Nabi kata, kenapa tak minta ampun? Kenapa tak minta ampun? Kan lebih baik kamu berkata Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta itu. Bukan minta dihukum. Kalau kita dengan Allah Ta'ala takkan mampu kita menanggung hukuman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pasal Allah Ta'ala nak ambil hukum pada kita dengan satu benda kesalahan kita buat, nampak kecil, dia boleh hukum kita dengan hukuman yang paling berat pun boleh. Macam yang kisah perempuan masuk neraka kerana kucing. Kan kita nampak so insignificant. Tak. Kucing kan, kucing ni kan binatang. Tiap hari kucing mati. Tapi kenapa bila Assalamualaikum. Kenapa bila kucing tu mati, perempuan tu kurung, masuk neraka wanita tu dengan sebab kucing tu je. Nah, ada kerana binatang masuk syurga pun ada. Pasal konsep dia pasal nilai kadar pahala tu bukan kita pegang. Dalam kadar dosa macam tu juga. So dengan sebab itu jangan sekali-kali minta dihukum. Allah Ta'ala betul dia akan menghukum, tapi dia juga beri tahu pada kita dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Bahkan taubat kita tadi kan, macam Nabi kata at-ta'ibu minadz dzambi kalaman la dzambalah. Seorang bertaubat daripada satu dosa seperti ada dosa baginya, as if tak ada dosa. So, dia bukan perlukan pembalasan. Faham tak? Dia konsep dia bukan perlukan pembalasan baru dia kosong. Pasal Allah Ta'ala dengan kita datang sejuta pun dosa, dia macam tu je pun habis. Dia bukan macam kita nak bandingkan macam boleh balas balik, takkan boleh balas balik. Pasal even kita punya taubat itu sendiri pun dengan izin dia. Dengan izin dia. Jadi ada orang yang bertaubat yang bertakut Allah Ta'ala dengan pure, genuine takut. Dalam Bukhari Muslim, dia minta dia tak dan buat benda lain, tapi dia kata pada anak pesanan dia kata apa? Kalau abah nanti ambillah badan abah, bakarlah. Kemudian bila nampak tulang-tulang abah tu, ambil kisar, tumbuk bagi hancur. Kemudian bila tunggu hari berangin, campak separuh, pergi ke laut, campak separuh. Di hari akhirat Nabi kata boleh datangkan balik badan dia penuh. Dan tak tanya pada dia, kenapa kau buat apa yang kau buat? Dia kata Allah kena takutkan kau. Allah Ta'ala ampunkan dia sebab takut Allah Ta'ala. Tapi jangan tirulah. Dia dalam agama ni tak ada tiru-tiru. Kita tiru pula. Ya, dia mati style tu kita bakar. Nanti ada orang kata, oh India buat tu betul lah tu. Orang India yang bakar ni hanya yang kaya je tau. Dia ada jumlah khas dia kena bayar, boleh dibakar. Yang tak kaya hanyut dalam Sungai Ganges. Ni tahu tak ni? Tak tahu Dia bukan semua orang boleh bakar tau. Nak bakar tu dia ada tradisi dia, ada anak lelaki, ada sekian, ada waris lelaki. Dia ada syarat-syarat dia. Dia bukan main bakar je, suka hati jumpa bakar mayat, tak boleh. Ikut agama dia, pasal dia ada ritual dia, ada upacara dia. So kalau orang tu tak ada duit cukup, tak boleh bakar. Bakar tu kena ada sami tu, ya kan baru bakar, tahu. Ini main memang bakar je, tak? Yang miskin tu, yang tu akan masuk dalam ni. Kalau dalam yang Kristian terbalik pula. Yang cremated tu yang miskin. Sebab tak ada tanah nak tanam. Nak tanam tak ada tanah. Maka bakar. Dia terbalik. Cina macam tu juga. Cina yang tak ada duit tu bakar. Yang letak dalam abu dan batabung tu kan. Itu miskin. Yang kaya dia ada plot.
tanah dia kena tempat sekian. Pasal cara tanam mayat tadi, tegak ke, melintang ke, membujur ke dan sebagainya, memberi nasib baik dan juga nasib malang kepada keluarga dia. Kalau tanam style sekian, tanah plot sekian, anak cucu akan kaya. Tanam cara sekian, salah, anak cucu akan perdana. So, dan kutuk atuk nenek dia, tolong kau bodoh dan sebagainya, kata dia miskin. Itu yang kaya saja boleh buat. Yang miskin, bakar, simpan dalam bekas. Dalam kisah yang India lah tu balik, yang bakar tu yang kaya. Tak tahu tak tahu cerita lah, tengok je cerita Tamil kan. Lepas tu tak ni. Tengok tu tahulah sikit. Dia ada budaya dia. Dia bukan main bakar-bakar je. Ingat surati bakar tak. Bakar ada syarat. Ada anak lelaki, ada sekian, ada duit baru boleh bakar. Kalau tidak, hanyutkan dalam Sungai Ganges. Oh banyak dekat dasar Sungai Ganges tu. Percaya dah cakap. Ya memang banyak. Saya kalau tak rencana tu ada bogil, mungkin bogil perempuan, lelaki. Yang yang jenis apa? Naga apa tadi gelaran dia, yang tak mandi sebenarnya, dia takkan mandi. Dia takkan mandi kan selama berapa lama dia tak debu tanah badan dia. Okey, dia orang ni kumpulan ni pakai baju pun tidak. Datang jalan kan. Dia orang terjun dalam sungai tu. Lepas tu barulah dia baru keluar, orang ramai pula terjun dalam sungai tu. Akan minum air tu pasal kesan debu dia orang punya. Tapi tak tunjuk lah masalah pasal video tu dan National Geographic. Into the tajuk dia kat Ganges lah. Dia into the something. Dia buat 6 tahun sekali ke. Dia ramai datang. Kalau kat Mekah ada 4 juta perhimpunan, 4 juta kan manusia lebih kurang, dia ada 16 juta, 60 million. Kalau India akan buatkan jambatan sementara, semua sekali akan buatkan untuk perhimpunan berapa selama 6 minggu lebih kurang. Tapi lah yang mati banyak juga lah, kes mati kena taun, kolera pun sepah. Diorang akan habis kerah kat situ. Tapi cerita dia gitulah. Lepas diorang terjun, baru orang lain terjun pula. Tapi itulah cara dia. Tapi ada seorang tu dia tengah upacara tu dia mati. Diorang tak bakar mayat dia. Yang kalau macam apa ni, diorang letak batu tenggelamkan. Dia ada nilai dan kadar ikut kepada kumpulan mana dan sebagainya. Dan saya kata, Cina bakar tu kalau miskin, letak dalam bambu kecil, letak kat dinding. Kaya, tanam kat tanah. Sebab tanah ada nilai kan. Plot-plot tanah tu ada harga dia. Kat sini tak tahu lah. Kat Malaysia alhamdulillah tak ni lagi. Tapi yang Cina punya bayar. Orang kata Anita Mui tanam kat Malaysia pun, tahu kan? Anita Mui tidak, manalah hidup lagi. Dia mana kan? Akak Zah kata kubur dia tu, saya tak tahu lah Akak Zah pergi ke kawan dia cerita. Pergi kat kubur dia akan nyanyi. Mana kubur tu orang tak sensor. Kalau orang datang je akan ada suara lagu nyanyian dia. Ini Malaysia punya lah. Dia kaya. Tengok, beli tanah Malaysia. Kubur plot tu untuk ni. Tak tahu cerita kan? Okey, kalau miskin, tak nak bakar-bakar, tak nak dalam bekas. Itu beza dia. Tapi secara asal kita tengok kisah yang lelaki berkenaan. Dia, bila Allah tanya, kenapa kau buat apa yang kau buat? Kan dia kata, kena takutkan kau. Nabi kata Allah tak ampunkan dia. Tapi anda tak tiru lah benda ni. Pasal untuk dia Allah tak nak bagi. Untuk anda mungkin boleh lepas. Kan? Minta cincang badan pun tak jadi apa. Pasal Allah Ta'ala beri kepada siapa dia nak, bila dia nak. Sebab kenapa benda ni yang menyebabkan para sahabat Nabi SAW bila nak mati, menangis, takut. Amr bin As, banyak Nabi puji dia. Para sahabat Nabi puji, beri janji macam-macam, nak meninggal, takut. Dijejeh air mata menangis. Sampai anak pujuk, jangan nangis bah. Tapi kenapa? Sebab masalah ketentuan, ketetapan tadi kita tak tahu kadar mana. Banyak mana amal kita Allah Ta'ala terima, banyak mana keampunan kita, istighfar kita Allah Ta'ala terima, tak tahu kadar banyak mana. Tapi yang pentingnya mukmin kena musibah, dia adalah penghapusan dosa. Yang kafir kena musibah, tak bersih dosa pun. Dia tetap benar sebagai hukuman dan dia akan kena lagi hukuman yang lain. Dia bukan apa datang macam Allah nyatakan kepada Allah kata dalam surah Al-Mulk, waja'alnaha, dikatakan bintang-bintang tadi, rujuman lisyayatin. Zaman syaitan mana kena dia naik atas kena rejam syaitan dengan meteorit. Betul-betul wa'atadna lahum azabas sa'ir. Tapi kami siapkan juga untuk mereka di hari akhirat azabas sa'ir. Walil ladzina kafaru yurabihim azabu jahannam wa bi'sal masir. Maksudnya Allah Taala letakkan kena sini, kena sana lagi. Yang mukmin dia beza, kena sini, sana kosong. Sebab kenapa seorang mukmin dia kena faham sunnah Allah Taala mempercepatkan, melewatkan hukuman dan sebagainya, itu hak dia. Itu boleh dikenakan cepat, boleh dikenakan lewat. Kadang-kadang terjadi hukuman dengan pembinasaan dan sebagainya, sebagaimana yang terjadi pada umat yang binasa.
Itu bentuk hukuman, bukannya sebagai ini. Kerana bila para sahabat, bila Nabi janjikan, Nabi kata, contoh macam Nabi tentang kuarantin kan. Nabi kata bila kamu dengar pada satu negara, ni tajuk saya tengok pun rencana. Misteri Museum. Dia ceritakan berkenaan dengan typhoid. Ada seorang di Eropah tu, jadi kes di Amerika Syarikat. Ada seorang imigran daripada Ireland datang. Dia bawa penyakit. Every time dia masak, banyak orang makan masakan dia mati. Tapi ketika tu kan, doktor tu tak tahu cerita pasal cek semua orang sihat. Tapi bila salah seorang doktor tu dia cek, dia kata wanita perempuan ni dia terlibat dalam masak. Semua orang mati tu makan masakan dia. Bila cek balik dia, perempuan ni, dia pasti dia ni ada penyakit typhoid, dia pembawa. Dia tak sakit, tapi dia pembawa. Siapa makan masakan dia akan mati. Lepas tu, diorang kurung dia dalam penjara. Dan ialah dengan nama dia ada dia ni. Tapi dan diambil janji ke atas dia jangan lagi masak. Dan dia terimalah. Dia minta lepas kena penjara beberapa bulan, kemudian dia minta supaya lepaskan, dia rayu, dia akan tukar dan dia takkan terlibat dengan masakan lagi. Itu dia pun setuju, okey, mahkamah lepaskan. Sekali berlaku sekali lagi wabak tersebut, doktor tu cari, tengok dekat dapur jumpa perempuan yang sama. Kali ni tak dibebaskan langsung. Tapi daripada situ, daripada kisah ni, dia dapat tahu berkenaan masalah kuarantin atau masalah penyakit tadi, orang tu boleh bawa tak walaupun dia tak sakit. Dan dalam kisah ni yang bila Nabi SAW sabda dalam hadis yang sahih, Nabi kata bila kamu dengar pada satu negeri ada bita'un, ada bawa penyakit, kalau kamu di luar jangan kamu masuk. Kalau kamu dalam, jangan kamu keluar. Dan Nabi janjikan, dan hadis lain Nabi kata janjikan siapa yang mati dalam tempat berkenaan, bersabar, tunggu, mati syahid. Syahadah, mati syahid. Bukan mati perang, mati syahid. Mati biasa. Tak pergi perang, tapi mati syahid. So, janji Nabi dalam konteks ni nampak? Musibah itu boleh kena. Macam berlaku pada para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam ketika zaman pemerintahan Umar dahulu. Orang di Syam kena penyakit, wabak penyakit Ta'un Amwas yang bersempena dengan nama tempat. Jadi bila berlaku benda berkenaan, yang kena di situ adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Antaranya sahabat Nabi SAW, Abu Ubaidah bin Jarrah, yang Nabi kata Amin hadil ummah. Dia orang amanah umat ini, pemegang amanah umat ini. Yang mana Abu Ubaidah bin Jarrah, kalau kita perhatikan dengan pujian Nabi, dan bahkan dalam perang Badar, dia terbunuh bapak dia sendiri. Mana orang yang cinta Allah dan Rasulnya, bapak dia pun tak senilai besar Allah dan Rasulnya. Sampai Nabi kata amin hadil ummah. Tapi dia mati dengan keadaan apa? Kena penyakit Ta'un. Bukannya maksud Allah Ta'ala menyampah kat dia. Kita faham Dia jangan salah faham. Macam orang tu banyak Al-Quran, tiba-tiba mati accident. Macam kenapa tak selamat kan? Kena tu malaikat tepis ke? Tak. Orang kita dia bayangkan tak boleh kena musibah. Sedangkan Allah Ta'ala hukuman dia ataupun aturan dia, musibah itu boleh kena pada siapa saja. Bahkan ada yang kita kata kena pada mukmin sekalipun, tapi dia percepatkan atau lewatkan itu hak dia. Dan kita salah faham. Pasal dia boleh hukum kita, yaghfir ma yasha wa yu'adzibu man yasha. Diampunkan siapa dia nak dan diazab siapa dia nak. Maksud dia ini sunnah Allah. Jangan anda sekali-kali kata macam kalau saya dah buat sekian, kenapa saya kena? Jangan ayat yang tu. Yang biasa orang kata why me Kenapa aku? Kan aku baca Quran dah, rajin ibadat, kenapa aku yang kena? Bukan orang lain. Apa-apa musibah sajalah. Jadi kita kata benda ni sebenarnya hukuman Allah Ta'ala. Dia boleh bagi pada siapa dia nak, macam dia buat. Kadang-kadang hukumannya separuh aja. Mengambil yang dikata agar mengambil bimbingan orang yang diazab dan mereka mensyukuri nikmat apabila Allah Ta'ala meringankan mereka azab tersebut. Faham tak? Maksudnya kadang-kadang Allah Ta'ala bagi half, tak mati terus. Kena half je. Supaya apa? Orang tu kena dan dia mula apa? Belajar berdoa. Dan bila Allah Ta'ala angkat musibah tadi, dia apa? Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala nak zahirkan sifat tadi, rasa tu. Sebab manusia ni lebih banyak berdoa, mengharap kembali pada Allah Ta'ala bila kena musibah. Time tak kena musibah, tak ingat Allah Ta'ala. Memang sungguhlah dia memang tak adil langsung, tak pandang langsung. Bila kena kesusahan yang bentuk musibah kesusahan, bukan musibah nikmat, musibah kesusahan. Musibah dua-dua sekali. Mana kenikmatan itu juga musibah. Penyakit dan juga kepayahan juga musibah. Tapi orang nampak musibah tadi lebih kepada kepayahan. Sebenarnya bukan, dua-dua sekali Allah Ta'ala uji. Dua-dua musibah Allah Ta'ala. Tapi cuma masalah yang ini biasanya orang tak nampak benda ujian. Orang nampak yang berat itulah ujian. Sebab manusia nakkan senang, bila dapat kesusahan dia akan rasa payah. Di situ akan trigger dia untuk doa. Kadang-kadang bukan maksud dia Allah Ta'ala benci manusia bila kena ke musibah. Bahkan sebahagian musibah tadi penghapusan dosa. Ada juga menaikkan darjat. Macam para anbiya. Mereka kena musibah, macam Musa AS, kaum tak dengar cakap.
Bukan maksud dia lupa nak mandi ke, lupa nak sekian ke, lupa nak zikir ke. Kan kaum tak dengar cakap. Kita zaman kita banyak ayat. Ayat ini untuk dengar cakap, ayat ini untuk orang tunduk. Musa tak ada ayat. Kaum dia degil gila. Serius. Kan punya letih dah bagi macam ni pun kaum dia corner kanan. Cakap macam ni kaum dia corner kiri. Kalau ikut logik lah kita, kalau kita ada remote control kan, Musa terlepas. Kita ada remote control. Kita baca ayat sekian, jumpa orang ni, cakap kita. Jumpa orang ni, dia cerita kan apa ayat amal untuk apa? Pergi temu duga. Apa ayat dia? Kan kita pergi temu duga supaya orang tengok kita ni macam, saya nak bagi orang ni kerja lah. Tak? Kan kita nak macam tu. Musa lupa ayat ni. Musa tak ada ilmu pelik ni. Kita ada ilmu pelik. Mana ada remote macam tu? Musa AS, okey. Bila kaum dia tak dengar cakap, ni musibah ke tidak? Musibah. Tapi untuk para anbiya dia menaikkan darjat, bukan hapuskan dosa. Macam nak para nabi, macam bila Nabi sebut dalam hadis yang sahih, Nabi kata apa? Asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Manusia paling teruk kena bala adalah para nabi. Kita bayang tak semua happy kan? Minta dapat tak? Bila Nabi SAW demam, badan dia panas sangat. Sahabat kata, ya Rasulullah panas. Nabi kata, ya, dia kata. Bahkan aku demam, aku panas 2 kali ganda daripada orang biasa. Manusia biasa. Lepas tu Nabi sebut dalam hadis sebut, Nabi kata asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Orang paling teruk kena bala adalah para nabi. Summal amsal fal amsal. Kemudian orang yang baik, kemudian orang yang later baik lepas tu. Bukanlah maksud dia bila anda tak kena musibah, ya Allah bagi ke musibah, jangan minta pula. Bila orang tak bagi tu maksud dia alhamdulillah lah juga. Jangan lupa je. Mungkin mereka kata tak pasal tak kena musibah lagi ni. Tu jangan minta. Tapi secara asasnya kalau sebahagian musibah tadi atau macam hukuman lagi nampak. Bala tadi. Kalau bagi hukuman dia hukuman. Boleh kepada kafir hukuman sebagai kemurkaan Allah Taala. Bagi mukmin biasa dia adalah sebagai apa? Penghapusan bagi dosa. Kafarah bagi dosa-dosa dia. Bagi para anbiya menaikkan darjat mereka. Bukannya duduk untuk tajuk macam menghapuskan dosa, orang tak dosa. Orang tidak berdosa, maksum. Para anbiya tidak berdosa. Maka Allah Taala jadikan semua perbuatan mereka itu untuk menaikkan darjat mereka saja. Tak ada benda para anbiya silap. Maksud mereka kalau tersilap nampak tu dijadikan silap oleh Allah Taala supaya orang dapat iktibar. Sehingga sebab itu kita kata macam kisah, kena faham masalah hukuman tu. Allah Ta'ala dia berikan hukuman separa ke, penuh ke, habis sampai mati ke, tak mati ke. Bukannya benda tu. Bahkan kadang-kadang kalau dia bagi separuh sikit, patut selamat. Dia bagi demam teruk kan, 2 minggu, kemudian sihat. Supaya ketika demam tadi kan, rasa ni, bila sihat, kita appreciate kesihatan. Tapi hari-hari biasa kita neglect kan, hidung kita bernafas ke tak bernafas. Mana pernah kita fikir? Sekali berair kan, sempat nak bernafas payah, ketika dah berasa nikmatnya lah bernafas dengan lapang. Kena batuk 3 minggu, batuk sebulan, mengajar-ngajar orang tak dengar suara dengan batuk je. Okay. Dan orang sakit tekak tu. Tapi bila kita sihat, kita kenang balik sakit itu, rasa tak pernah bersyukur? Rasalah. Sebab kenapa kita kata musibah tadi tu bukan datang kosong, dia ada sebab. Bahkan dia kata apa? Dia kata serta agar mereka merayu ketika kesusahan, mana mensyukuri nikmat Allah Taala ketika dia ringankan tersebut, ya apa terhadap azab, serta agar manusia tadi merayu pada Allah Taala ketika kesusahan. Tu Allah Taala nyatakan dia kata fa'akhadhatkumul as-sa'iqah. Lalu dia menghukum kamu ni dengan apa? Dengan sa'iqah, dengan guruh. Pasal bila Bani Israel minta nak lihat Allah Taala bagi ketika tu tengok guruh je, mati semua sekali. Kena tak hidupkan balik. Tapi kematian mereka ketika tu dijadikan sebagai apa? Untuk menghapuskan dosa mereka. Jadi benda tu akan mereka sedar balik. Jadi separa je dia orang mati, tapi Allah Taala hidupkan balik. Lepas Musa AS berdoa, mereka dihidupkan balik semula. Tapi permintaan mereka tu nak lihat Allah Taala tadi, Allah Taala hukum lah. Allah Taala biarkan, Allah Taala hukum. Tapi cepat atau lewat hukuman tadi bukan kerja kita. Kerana kita minta cepat segerakan. Allah Taala tahu patut cepat atau tidak. Macam bila kita lihat di dunia ni, banyak orang yang menipu, menzalimi manusia yang lain, kan rampas harta manusia, bohong ini, bohong itu. Kadang-kadang sihat, tak mati-mati pun. Yang banyak pergi surau mati. yang menipu ni elok je kan? Sihat, tak ada masalah kan? Ranggi je lagi. Pelik juga. Tapi benda tu sebenarnya Allah Ta'ala punya aturan. Bahkan benda tu ujian. Kerana bila orang tu mukmin bertakwa, betul tak sihat. Dia kata, aku mukmin, aku takwa, tak sihat. Tu buat maksiat kan, tak takut Tuhan tapi sihat. Kenapa dia kenapa tu timbul. Itu ujian Allah Ta'ala. Allah Ta'ala jadi fitnah. Mana bagi orang yang lihat, dia kena belajar. Allah Ta'ala bukannya berikan hukuman tadi ikut kita nak. Bahkan dia tak hukum terus. Pasal apa? Pasal ada kalanya patut segerakan, dia segerakan. Kata patut lewat, dia lewatkan. Dia tahu apa yang patut, apa yang tidak. Faham itu je. Jelas Ini ayat kedua. Yang ketiga,
Di antara aspek pentarbiahan yang kita dapat daripada ayat 49 sampai 74 adalah firman Allah Taala. Allah Taala nyatakan, "Wa ma zalamnahum." Tidaklah kami zalimi zalamnahum ya, tidak menzalimi kami wa ma zalamuna. Tidak mereka zalimi kami. Wa ma zalamuna. Walakin kanu anfusahum yazlimun. Tidaklah mereka menzalimi kami. Mereka dapat zalimi kami. Tak dapat. Walakin, akan tapi kanu, mereka dahulu anfusahum, diri mereka sendiri, yazlimun, mereka zalimi. Mereka adanya diri mereka sendiri. Okey. Dalam ayat ni terdapat isyarat kepada kemudaratan maksiat kembali kepada pemiliknya sendiri. Nah, ini bukan balik kepada Allah Taala, kerana Allah Taala tidak sekali-kali dimudaratkan oleh maksiat orang yang derhaka. Ni macam dalam hadis Nabi SAW, bila Nabi sebut, Nabi kata apa, Allah Taala berseru, Allah Taala kata dan hadis ni ya ibadi. Okey. Hadis nombor Sahih Muslim 2577. Dalam hadis banyaklah, ini yang kita kata guideline. Bahkan daripada hadis ini juga seorang terfaham bahawa matlamat ibadat itu adalah bukan untuk kita dapat barang. Ibadat kita buat bukan untuk dapat barang. Bahkan Allah Ta'ala tak ambil faedah daripada ibadat kita. Sebab Allah Ta'ala nyatakan dalam ayat ni, dalam hadis Qudsi ni, Nabi kata, Allah kata. Okey, dalam hadis ni daripada Abu Dzar Al-Ghifari, anin Nabi SAW, Nabi SAW. Qala, bagaimana sabda, dalam hadis ni, fima rawa anillahi tabaraka wa ta'ala, daripada Abu Dzar, daripada Nabi SAW, pada apa yang diriwayatkan oleh Nabi daripada Allah tabaraka wa ta'ala. Annahu qala, bahawa dia, Allah Ta'ala berkata, Allah Ta'ala kata apa? Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi. Aku haramkan kezaliman ke atas diriku. Mana perbuatan zalim daripada diriku aku haramkan. Wa ja'altuhu bainakum muharrama. Dan aku jadikan zalim ni di antara kamu ni adalah benda yang diharamkan. Fala tazalamu. Maka janganlah kamu saling zalim menzalimi. Jangan saling aniaya menganiaya. Aku haramkan penganiayaan, aku tak benarkan kamu menganiaya satu sama lain. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dal, kamu semua sesat. Illa man hadaituh, kecuali siapa yang beri hidayah padanya. Fastahduni ahdikum, mintalah hidayah kepadaku, aku beri hidayah pada kamu. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum ja'i', kamu semua lapar. Illa man at'amtuh, kecuali siapa yang aku beri makan kepadanya. Fastat'imuni ut'imkum, minta makanlah kepadaku, aku beri makan kepada kamu. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum ar, kamu semua ni boleh telanjang. Illa man kasautuh, kecuali siapa yang aku beri pakaian padanya. Kita tengok diri kita lah, kadang sebenarnya baju kita pakai ni ada kaitan dengan rezeki Allah Ta'ala bagi banyak mana. Kan ada orang tu tak ada duit, tak cukup nak beli baju. Tak cukup nak beli baju kan, ada kan, kita ni duit banyak sangat beli baju. Kan baju tu, satu baju kita dia kadang boleh beli 5 helai baju orang lain. Selai baju kita 5 baju ni atau 6 baju orang sekian. Ada baju tu 10 baju orang lain. Kan betul kan jumlah pakaian ni kan. Jadi rezeki Allah Ta'ala. Ada orang tak cukup baju nak pakai. Yang cukup baju nak pakai. Kan macam jadi benda-benda baju pakaian tu Allah Ta'ala beri kepada kita melalui orang ke, macam banjir kan. Tapi lah satu benda yang tak senonoh sebenarnya adalah bagi benda yang kita tak sayang pada orang. Benda tak nak pakai bawa kat orang. Benda elok tak bagi. Antara pengajaran paling tak elok sebenarnya. Pasal dalam bab bersedekah ni, sedekahlah benda yang paling baik. Kan biasa orang kan macam dia boring tak tahu. Baju ai banyak sangatlah nak ganti di wardrobe. Ada manusia ni ganti wardrobe tau. Dia apa? Buang ganti. Kat Europe biasa macam tu. Musim panas pakai, musim sejuk datang dia tolak. Lepas tu jadi bandel kat Malaysia. Orang Malaysia pun beli. Kan? Oh, baju Dockers, seluar Dockers baru. Padahal orang sana ada kurap tak tahu pakai. Dia pakai je. Dia jaga sikit. Kan? Dia orang tukar wardrobe atau musim dan sebagainya. Tapi kita sebenarnya tak boleh. Dalam Islam selagi tak dia janganlah ajar sikit zuhud. Bukanlah maksud dia koyak, rabak, biarkan ustaz tu bagus baju koyak dia pakai. Bukan itu maksud dia. Yang maksud dia benda tu tadi tak sampai peringkat di mana kita kena tukar, jangan tukar lagi. Pakai dulu elok, gunakan. Yang banyak pakaian tadi. Jadi semua pakaian kita tu dapatnya Allah Ta'ala yang aturkan bagi kita. Jadi kamu semua ni semua telanjang. Illa man kasau tu, ke siapa yang aku beri pakaian padanya. Fastaksuni, mintalah pakaian padaku. Aksukum, aku pakaikan pakaian pada kamu. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil laili wan nahar. Sungguh kamu ni membuat kesalahan pada malam dan juga siang. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'a,
dan aku yang mengampunkan dosa semua sekali. Fastaghfiruni, maka mintalah ampun kepadaku. Aghfir lakum, aku ampunkan untuk kamu. Ya ibadi, hai hamba-hambaku, innakum, sesungguhnya kamu, lan tablughu darri, kamu takkan sampai boleh ada kemampuan memudaratkan aku. Fatadurruni, lalu kamu mudaratkan aku. Walan tablughu naf'i, dan kamu tak sampai untuk beri manfaat kepadaku. Tak sampai kadar kemampuan kamu untuk beri manfaat kepadaku. Fatanfa'uni, lalu kamu manfaatkan aku dengan suatu benda. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum, kalau makhluk pertama kamu dan makhluk akhir kamu, daripada first makhluk sampai the last makhluk, wa insakum wa jinnakum, manusia kamu, jin kamu, kanu, semua sekali, kamu sekali, ala atqa qalbi rajulin wahidin, berada pada tahap hati lelaki paling bertakwa, minkum, dari kalangan kamu. Semua kita ni hati macam apa? Macam Rasulullah. Kan dah biasa qasidah kan? Nawir qulubana ya Allah ka qalbi rasulika ya Allah, kan? Kan? Terangkan hati kami Allah seperti hati Rasul. Nak jadi macam hati Rasul. Nah, inilah. Kok dah jadilah pula doa-doa. Kita doa, innallaha ala kulli syai'in qadir. Kan? Mestilah Allah Taala mampu jadikan, minta. Anda tak jadi Rasul. Udahlah. Cerita dia. Minta jadi Rasul lah pasal. Kan? Kan dia suka dengan qasidah banyak nyanyi lagu tu. Kan? Nawwir qulubana ya Allah, terangkan hati kami ya Allah, ka qalbi rasulika, seperti hati Rasulmu. Nak jadi hati macam Rasul. Kenapa? Nak tengok. Kan? Nak apa? Hijab. Kasyaf. Ya, ini kan gatal, kan? Tapi katakanlah jadi. Semua kita ni bertakwa macam Muhammad SAW. Allah Ta'ala kata apa? Ma zada dhalika fi mulki syai'a. Itu tak menambah kerajaanku sedikit pun. Kita semua bertakwa, kerajaan Allah tak bertambah pun. Dan sebaliknya pula, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum, kalau makhluk pertama kamu sampai makhluk akhir kamu, wa insakum wa jinnakum, manusia kamu dan jin kamu, kanu, semua sekali, ala afjari qalbi rajulin wahidin, berada pada tahap hati lelaki paling jahat di kalangan kamu. Semua macam Fir'aun, semua macam Abu Lahab, semua macam Abu Jahal, semua macam Abdullah bin Ubay Ibn Salul, semua jahat. Allah kata apa? Ma naqasa dzalika min mulki syai'a, tak mengurangkan itu pada kerajaanku sedikit pun. Tak kurang kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana Allah Taala tidak pernah boleh dimudaratkan dengan apa saja. Jadi sebab itu bila orang tu tak sembah Allah Taala tak rugi apa pun. Dan memang sebenarnya ini yang kita sebut. Bila ada orang mungkin non-Muslim tanya, dia kata, your God is so great, kenapa nak kena sembah? God is so great, why we need to worship Him? Kenapa? Jawapan dia, memang kita kata, memang daripada awal lagi jawapan dia memang Allah tak beri faedah. Kita sembah Allah Ta'ala ke, tak sembah Allah Ta'ala ke, Allah Ta'ala maha kaya. Tapi benda tu balik pada diri kita, macam mana manfaat ibadat kita buat. Menghapuskan dosa kita, menjadikan kita bertakwa. Rasa dah boleh belajar bertakwa. Pasal awal ibadat itu adalah untuk takwa. Dan mendapatkan kita cinta Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan cinta kita, sayang kita dengan sebab perbuatan amal ibadat kita. Semua balik faedah pada diri kita, bukan kepada Allah Ta'ala. Bukan kepada Allah Ta'ala. Pasal Allah Ta'ala dia bukan macam dewa Greek, mitos Greek kan, Zeus dan sebagainya. Dia kata tak ada sembah manusia, dia hilang. Tapi manusia buat, manusia tu dia buat. Tu tak senonoh, tak faham macam mana dia buat manusia. Manusia sembah dia hilang. Bateri dia, habis tu macam mana bateri dia buat dulu? Dia buat bateri sendiri, kena tak buat bateri bentuk lain. Bateri dia buat jenis kena ni. Kalau tak power dia, terpelik. Sebelum bateri tu ada, dia power macam mana? Kalau dia buat bateri tu kan, dia kata manusia ni macam bateri untuk Zeus. Soalan, bateri, sebelum ketika nak buat bateri tu, dia dapat power mana? Power bank. Ada power bank tak? Beli kat China, cocok badan dia. Teruk betul. Tak ada masalah dia. Pasal dalam Islam kita tidak benda, tak ada faedah. Allah Ta'ala tak ambil faedah dengan ibadat kita. Bukan makin kita sembah Allah Ta'ala makin power. Tak payah. Dia tak perlukan. Nah, ini konsep dia memang betul. Memang kita kata Allah Ta'ala tak perlukan. Jadi setiap kali mana orang tu ibadat, ini kebaikan ibadat tadi, faedah ibadat daripada diri dia. Pasal non-Muslim bercakap, dia kata dosa kita teruk sangat, macam mana nak minta ampun dengan Tuhan? Itu yang kita kata Allah Ta'ala jadikan ibadat kita buat tadi, penghapusan dosa kita. Semayang 5 waktu sehari semalam, Jumaat ke Jumaat, Ramadan ke Ramadan, penghapus dosa. Dan langkah kaki ke masjid digalakkan kan. Tapi Nabi beri janji apa? Bila langkah kaki masjid anda akan terbang. Tak. Nabi kata apa? Setiap langkah tadi menghilangkan satu dosa, menambah satu pahala, naikkan satu darjat.
Bukan darjat sini, darjat sana. Darjat sini sama aja rupa dia. Tak ada macam daripada motor kecil beli motor besar. Beli motor besar beli kereta. Bukan. Kan? Kenapa jadi macam ni? Macam naik darjat ni daripada tak ada datuk jadi datuk. Saya rajin kaki ke masjid. Kan Nabi kata menghilangkan satu dosa, menambah satu pahala, naik satu darjat. Jadi saya daripada orang biasa menjadi datuk. Daripada datuk jadi Tan Sri, Tan Sri jadi Datuk Sri, Datuk Sri jadi Tun. Siapa sebab pergi kaki ke masjid? Mana ada? Sana, darjat sana. Kan darjat sini. Pahala sana, kat pahala sini. So jangan harapkan benda tu kat sekarang. Jadi semua benda tadi. Tapi yang antara benda paling besar, hilang dosa. Wuduk. Bila Uthman bin Affan radhiyallahu anhu tunjukkan wuduk depan orang ramai. Kemudian dia wuduk, dia kata, aku wuduk macam Nabi wudukku ini. Aku nampak Nabi wuduk macam wudukku ini. Kemudian Nabi kata, barang siapa wuduk seperti wudukku ini. Kemudian dia solat 2 rakaat. Dia tak berkata-kata dalam solat tu dengan diri dia sendiri. Dia khusyuk dalam solat dia. Mana tumpukan diri dia kepada Allah Ta'ala saja. Maka dia hapuskan segala apa yang telah lalu daripada dosa-dosa dia. Dijanjikan hapus dosa je. Perhatikan betul-betul. Banyak ibadat Nabi sebut tentang umrah. Apa dia dapat? Kafarah lima bainahuma. Haji yang paling tinggi kita amalkan, laksanakan. Macam orang tengah lahir, seperti dia jadi seperti hari dilahirkan oleh ibu dia, kosong daripada dosa-dosa. Semua janji Nabi kait dengan benda paling besar itu apa? Penghapusan dosa. Itu ibadat yang kita buat. At least lah kalau seorang tak reti nak minta apa dengan Allah Ta'ala, jadikan sekali ibadat dia kata, Allah, aku dosa banyak, jadikanlah solatku ini penghapusan dosaku. Tapi kita tadi maki orang ke, kan tengah hari kan langgar orang ke apa, kita buat kan kesalahan tadi. Mana dosa dengan manusia, dosa dengan jiran ke, dosa dengan suami isteri ke dan sebagainya, maka minta supaya benda tu penghapusan dosa. At least. Kalau lebih tinggi dia tu, harapkanlah Allah Ta'ala cinta kita dengan apa? Sebab ibadat ni kita buat. Begitu Allah Ta'ala janjikan juga benda tersebut. Allah Ta'ala nyatakan, tidaklah aku suka seorang hamba itu mendekatkan diri kepadaku berbanding dia dekat diri kepadaku dengan perkara aku wajibkan. Mana aku lebih suka seorang hamba tu cuba dekat diri kepadaku dengan perkara aku wajibkan. Dan perkara wajib Allah Ta'ala ajar daripada kita. Ajar daripada kita, tunjuk daripada kita cara dia. Dan bila dan sambung hadis tu kan, dia kata wa ma taqarrabu wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Sentiasalah seorang itu, berterusanlah seorang itu mendekat dirinya kepadaku dengan perkara yang aku galakkan, sunat nawafil. Akhirnya aku sayang dia. Hadis wali lah. Sama jadi wali kena baca hadis tu. Bukan baca hadis tu, belajar hadis tu. Belajar hadis. Pasal benda wajib dan sunat tadi. So konsep dia, itu matlamat asal ibadat. Untuk Allah Ta'ala punya side, tak ada faedah. Kita sembah dia ke, tak sembah dia ke, modal tu dia yang bagi. So don't ever feel that bila kita buat kebaikan, Allah Ta'ala akan dapat faedah daripada tersebut. Sebaliknya macam juga mudarat. Kalau kita buat dosa, Allah Ta'ala akan termudaratkan dosa kita. Tak ada. Tak ada benda, tak ada nilai sebenarnya. Nilai kita, dosa kita tadi, si Allah Ta'ala tu sebab dia nak hapuskan bila masa boleh. Pasal dia, di sisi dia, benda tak ada nilai pun. Tak bernilai. Mana? Pasal apa? Dia maha besar, maha agung, maha tinggi daripada segala-galanya. Tak bergantung dia dengan ibadat kita, tak mudarat dia dengan apa? Kemaksiatan yang kita buat. Jadi itu asas. Jadi kena faham. Kat situ yang kita kata, secara adabnya orang tersebut bila dia buat dosa, fikir dia lah zalimi diri sendiri. Bukannya dia akan apa? Memberi mudarat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia macam kita kata boleh kat dunia ni boleh zalimi orang. Kat akhirat Allah kutip balik. Mana ada benda kosong? Tak ada benda terlepas. Wala sebesar darah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Mana siapa buat kebaikan sebesar darah, sikit je, kecil je. Kan benda angkat sampah, kita jumpa sampah bersepah angkat, buang macam tu. Tak ada kamera CCTV tangkap. Tak ada hal. Ni tak CCTV ada kita tangkap. Kan tunjuk. Tak payah tunjuk. Tak, orang tak tahu pun tak apa. Yang pentingnya benda tu dibuat. Kerana Allah Ta'ala dia akan nampak nanti. Macam juga apa kejahatan, sekecil mana pun. Kan pergi jumpa kita orang sepak. Kan, geram aku kawan ni. Tadi dia tak senyum aku. Jumpa kereta dekat bawah, kita tendang. Tak ada siapa nampak kan. Tapi still Allah Ta'ala akan kira each thing, walau sekecil mana pun benda yang kita buat. Tak ada benda yang akan terlepas. Dosa kering kan, dosa kering je, jelingan mata kita je. Kan tengok kaki perempuan kan, sebab suruh tak tutup. Walau tak tutup sekalipun aku jeling gatal, tahu dah ke bawah tu tak pakai stokin. Jangan tengoklah. Okay, tapi maksud dia jelingan mata, khainatal a'yun, pengkhianatan mata. Kan serban ada kat atas kan, baju ubah kan, mata jeling apa, mana dia tahu. Khianatan mata tadi, ustaz pun sama. Ni kan ustaz terlepas, ustaz takkan buat. Siapa kata? Saya bukan kata saya buat, saya kata siapa kata. Faham tak? Tak senonohnya. Pasal benda ni berlaku, mata kita khianat, kita jeling mana sekali mata pun, ulang sekali lagi tengok, ulang sekali lagi tengok. Mana orang nampak?
Tak kalau ustaz tu warak, dia tunjuk bawah. Tengok kaki awak mana awak tahu. kat tempat lain cover dah, situ tak cover. Kan? Faham tak? Bukan saya kata ustaz tu tunduk bawah tu dia tengok ke intai kaki orang. Maksud dia pengkhianatan mata tadi. Khianat mata tu kan dikira oleh Allah Ta'ala. Tahu tak? Pengkhianatan mata. Ujung mata. Alah, dosa keringnya tengok. Tengok 2 kali je. 3 kali je. Alah, tengok je, bukan pegang pun. Walau. Pengkhianatan macam tu akan zahir balik. So, tiap kali orang tu buat kesalahan, jangan fikir Allah Ta'ala kata mudarat. Saya fikirlah apa penganiayaan diri sendiri. Pasal di akhirat akan ditanya semua sekali. Tak ada benda yang tertinggal. Misqala dzarratin syarran yarah. Kejahatan besar zarah apa kecil sangat, dia akan nampak juga. Tak ada apa tertinggal. Tu Allah Taala Maha apa? Dia akan hisap semua sekali. Tak ada benda yang akan tinggal. Jadi dia azab siapa dia nak, dia ampun siapa dia nak. Tapi benda tu akan kira, yes akan kira. Ada yang diampunkan, ada yang akan dihukum. Ada dilepaskan, ada takkan dilepaskan. Kita sangka akan lepas, tapi tak lepas. Macam orang yang kencing kan, kencing tak basuh. Yang dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata ada pun 2 orang. Nabi kata, Nabi lintas dengan 2 kubur. Nabi kata ada pun 2 orang, 2 ahli kubur tadi, yang tunjukkan. Dua-dua mereka sedang diazab. Tapi mereka diazab pada benda yang tak besar bagi mereka, tapi besar sisi Allah Ta'ala. Wa man yu'adzaba fi kabir. Mengikut apa mereka sangka, mereka tak anggap benda itu besar. Tapi ia memang besar, Nabi kata. Ada pun seorang ni, dia tak apa, yastanzih, tak membersihkan, yastabrik, tak yastatir, tak bersembunyi sebagainya daripada baul. Dia kena kencing. Kencing tapi dia tak ni. Tapi memang kita kata kencing tak basuh, mana orang tahu? Kan kalau kita kan pergi ke tandas tak basuh. Tak ada siapa tahu. Tapi benda punya kecil, insignificant, kita anggap tak ada benda. Tapi awak tak kira. Bahkan dalam kubur, start kubur dia dah kena. Akhirat tahulah, kubur dah kena dah. Ada pun seorang lagi Nabi kata dia berjalan dengan namimah. Jumpa orang ni lagakan orang ni. Jumpa orang ni laga orang ni. Zaman kita sekarang ni biasa orang buat apa dengan ustaz? Ustaz, orang tu kata. Jumpa orang tu, ustaz, orang tu kata. Jumpa ustaz, orang tu kata. Zaman sekarang Facebook dan juga apa Twitter dan sebagainya, nampak sangat kat situ. Pasal-pasal ustaz tu dilagakan ustaz satu lagi. Orang yang ambil fatwa ustaz ni, dia bantai ustaz ni. Dia jumpa ustaz ni, dia bantai ustaz ni. Itu domba lah. Domba tu kambing ni. Tapi ni istilah bahasa Melayu lah. Namimah. Anggap kecil je, alah insignificant. Kalau tak gaduh juga. Siapa suruh ustaz tu emo? Disalahkan ustaz tu lah. Yang digatal pergi suarakan benda berkenaan, siapa suruh? Tapi perbuatan tadi insignificant, tapi dia nampak ada benda kan. Pada Allah Ta'ala takkan mudarat, dia akan kena. Dia akan kena. Walau sekecil mana sekalipun. Ini jangan bahaya Okey, kita jaga buat tu. Baik, seterusnya. Yang asal adalah nikmat-nikmat Allah dibalas dengan bersyukur. Mana hukum asal nikmat Allah beri pada kita, kita mesti bersyukur. Dan mensyukuri nikmat adalah tidak dia digunakan pada mendaki. Antara benda paling besar Allah Ta'ala nak pada kita, dalam nikmat yang diberi pada kita, janganlah digunakan untuk buat derhaka pada Allah Ta'ala. Contoh macam kita hadiah pisau pada anak kita tikam kaki kita. Ayah kan, kita beri pisau. Macam orang Yaman kan, dia hadiah hari raya, tu hari raya dia. Kalau anak dia cukup umur, hadiah dia pistol. So budak tu kalau pergi sembahyang raya kan, sembahyang raya best. Okey, sembahyang raya peluru kanan, peluru kiri, pistol kiri kanan. Allahu Akbar. Ni maksudnya cukup umur dia tu bapak bagi pistol. Okay. Paling teruk yang bahaya adalah apa? Kalau anak tembak dia bagi pistol, dia bapak dia bagi. Itu sudah paling dahsyat. Macamlah kita kata orang tu bagi kata pen kan. Kita terima kasihlah kerana beri saya pen, terima kasihlah. Kita ambil pen yang sama, kita tulis benda buruk tentang dia. Tentang orang yang apa? Beri pen pada kita. Sebenarnya asas pertama bukannya masalah kita kena puji dia. Tak. Paling kurang, at least jangan gunakan untuk apa? Buat maksiat kepada, pengingkaran kepada yang ni. Macam Allah Ta'ala bagi mata. Kan? Syukur kepada Allah Ta'ala. Ya syukur, terima kasih ya Allah, menangis ya Allah, terima kasih. Satu. Tapi yang paling dahsyat adalah apa? Jangan gunakan alat ini untuk tengok benda yang Allah Ta'ala haramkan. Itu je. Bukanlah maksudnya kena berjaga, jangan tengok benda lain kecuali Quran je. Tak juga. Tapi jangan gunakan maksiat. Benda mubah boleh lagi. Benda yang harus boleh. Macam Allah Ta'ala beri kepada kita nikmat. Makan tu rasa selera. Nikmat tu. Ada orang dia tarik dah. Serius. Ada orang tak boleh makan ni tak boleh, ini tak boleh. Ini tak boleh, ini tak boleh. Kan cukup umur tentu lah. Kadang Allah Ta'ala ni maha kaya. Dia bagi orang miskin duit tak banyak. Tapi makan rasa nikmat. Ikan kering dengan telur ikan kering ni, telur goreng. Makan tu rasa macam 3 pinggan boleh tambah. Yang duit banyak ni,
Kan kereta mahal 700 ribu, makan nasi sejemput ni tu. Sampai sekarang tak faham macam mana dia kenyang. Macam tu je. Bukan tak setengah cawan lagi. Kan dah letak ketek gitu. Kerak 2 setengah cawan. Ikan bilis seekor. Kecap 1 sudu. Seriously, tak seriously. Memang kita kata duit banyak, tak tarik benda berkenaan, tak ada dah ruang. Tapi tak kita kata makan tu nikmat. Mensyukuri nikmat Allah Ta'ala pakai untuk mengubah boleh. Tapi yang makan tu buat maksiat. Makan sihat buat maksiat. Nak keluar buat jahat ni. Tapi kena makan dulu kan. Kalau lembek tak boleh makan, berarti buat nak maksiat. Tangan kita kan boleh digunakan untuk menolong orang sebagainya. Tapi yang paling besar, paling kurang kadar dia jangan guna untuk derhaka kepada Allah Ta'ala. At least. Itu yang bila Nabi kata pada sahabat kan, bila ditanya tentang masalah bersedekah. Kan lepas sedekah Nabi kata buat ini. Akhir sekali kau tak boleh juga apa? Kamu tahan diri kamu daripada apa? Perkara-perkara yang mungkar, itulah sedekah. Tahan diri sendiri. Jangan cakap benda haram, jangan tengok benda haram, jangan sekian. Itu dah sedekah. Kita sekat. Sustain diri kita daripada yang buat. Jangan buat. Maka itu dah sedekah dah. Tanpa lafazkan, tanpa guna ini. Mulut kita kan. Tak nak berzikir, malas. Nak berzikir, tak reti, tak pandai. Nak baca Quran, gagap dan sebagainya. Gunung tak reti. Tapi paling kurang kan, jangan cakap benda haram. That is at least syukur yang sepatut berlaku. Kalau Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala kata, kulu washrabu min rizqillah, makanlah dan minumlah daripada rezeki Allah Ta'ala, wala ta'sau fil ardi mufsidin, dan kamu merebakkan, berseriakkan di muka bumi dengan apa? Membuat kerosakan. Maksud dia, makan minum, tapi jangan buat maksiat. Makanlah minum dah. Orang tak kata mesti makan minum, kena duduk diam depan Quran je. Tak. Dia tak paksa kita. Kalau kita boleh buat kan, mata kita dapat. Kita boleh duduk diam, berjaga, yang mengingati Allah Ta'ala, baca Quran, baca sunnah Nabi. Okey, bagus. Tapi kalau tak boleh pun, at least janganlah tengok yang haram. At least sekurang-kurangnya gunakan nikmat ni untuk menderhaka kepada Allah Ta'ala. Nikmat ni derhaka kepada Allah Ta'ala. Nikmat ni derhaka kepada Allah Ta'ala. At least. Syukur itu bukan dengan cara kita setakat sebut mulut je, tapi paling kurang sebenarnya adalah apa? Dengan cara kita jangan bagi dia melaksanakan menggunakan untuk menderhaka pada yang memberikan nikmat pada kita. Dia kata kat sini, dia kata berkata sebagian hukama, mana orang yang bijaksana, dia kata apa? Sekurang-kurang apa yang wajib, at least wajib untuk yang memberi nikmat kepada orang yang memberi nikmat pada kita, hak dia paling kurang adalah tidak disampaikan dengan nikmat berkenaan kepada menderhakai dia. Macam lah, bapak beli pistol untuk anak tembak kaki bapak dia. Bapak tu kata, aku tahu aku tak bagi kau. Faham tak? No. Itu saya kata pasal kat Malaysia. Dulu mungkin kau beli keris. Abah akan buat keris untuk anak kan. Anak cukup bulan, umur, hantar pergi silat, belikan keris. Buat keris untuk anak. Tapi zaman sekarang, pistol, kita tak ada sebar pistol juga. Itu saya cerita kat Yaman. Dia bagi pistol pada anak dia. Cukup bulan, umur sekian. Anak tu pergi keluar pistol metelik, pergi kilat. Ya, memang dia bagilah anak dia umur cukup umur, boleh bagi pistol. Kiri kanan ni, hari raya. Perhiasan itu pistol tu. Allahu Akbar. Kiri kanan ni pistol, pergi peluru ni. Dia happy macam tu. Tapi kalau anak tu guna pistol tembak bapak dia, mesti bapak dia kata, aku tahulah aku tak bagi kau benda sekian. Kan? Dah kepada bapak dia. Tembak orang lain tu salah dah. Betul? Kepada yang bagi, pemberi nikmat tadi, pemberi anugerah tadi, dia kena balik. Salah lah. Kita beli komputer bagi orang tu orang gunakan komputer ni kutuk kita. Kan dia type sebar surat fitnah tentang kita. Apa perasaan kita? Itu lagi teruk sebenarnya. Bukan masalah terima kasih. Kita ucap 1000 terima kasih sekalipun. 1000 terima kasih. Kan kita pen tadi kan. Orang tu bagi kita pen, kita tulis kan ucap abang kita. Abang baik bagi saya pen. Terima kasih. Abang baik bagi, ulang 1 juta kali sekalipun. Sekali saya gunakan untuk buat fitnah kepada orang berkenaan. Yang 1 juta saya sebut, saya tulis tadi, tak ada nilai. Worthless. Faham tak? 1 juta saya tulis dengan pen yang dia bagi. Saya puji dia, sanjung dia dan sebagainya. Saya gunakan sekali je. Untuk apa? Untuk kutuk dia. Guna pen yang dia beli untuk saya. Hilang terus semua sekali 1 juta tadi. Jadi macam tu Allah Ta'ala beri pada kita nikmat. Paling kurang, jangan jadikan penderhakaan berlaku daripada benda berkenaan, daripada nikmat Allah Ta'ala tadi. Tapi bila kita sebut itu habis, semua tak boleh pakailah. Kepada nikmat tu, kepada benda-benda maksiat itu je. Yang lain pakailah. Mubah, benda mubah. Benda yang halal pakai. Benda yang haram tak boleh. Allah tak jadikan mata untuk melihat. Tapi benda yang haram dia kata jangan lihat, jangan lihat. Itu je. Jangan gunakan untuk buat maksiat kepada Allah Ta'ala dengan hak yang diberikan oleh dia. Okey. Seterusnya,
Di antara perkara-perkara pentadbihan yang ada dalam ayat-ayat yang kita bacakan adalah tiada jalan lari bersama iman daripada amal. Maksudnya kalau orang tu kata dia iman sahaja tak cukup. Mesti ada apa? Amal. Amal mesti ada. Jadi bila orang tu kata saya mukmin, amal kena ada. Dia dekat Malaysia ni kita ada sikit fahaman murjiah. Tahu murjiah? Murjiah ni maksud dia dah ada iman tak ada amal pun tak apa. Dia rojak, perkataan rojak maksud dia harap lebih sangat, overconfident. Too much fikir janji baik. Lupa berkenaan janji buruk Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia anggap tak apa. Sebab kat Malaysia ni kita tengok macam mazhab yang ada, Syiah, semayang tak kisah. Orang tak semayang kan. Nak tengok bulan Ramadan, bukan bulan lain, bulan Ramadan. Di kedai restoran buka puasa, ada buffet buka puasa. Kan, time azan makan semuanya Allahumma lakal sumna bika amanna kan sekian. Betul kan? Maghrib tak semayang. Masuk isyak lepak lagi. Masuk sekian tak semayang. Janji hati baik Ustaz. Janji hati baik. Janji hati baik. Tak, masalah sekarang ni hati anda punya kepercayaan satu benda. Pasal iman dalam Islam ni adalah consist of three things. I'tiqad dengan hati, perlafazan dengan mulut, perbuatan dengan amal. 3. Dia bukan satu je. Walaupun kita kata kepercayaan, yang kita contoh macam kes yang orang takut Allah Ta'ala dia minta anak dia bakar mayat dia kan, Allah Ta'ala terima, Allah Ta'ala ampunkan dia dengan sebab keyakinan yang benar dalam hati dia. Tapi benda ni itulah Allah Ta'ala pilih. Bukannya kita boleh paksa Allah Ta'ala mesti macam tu. Bahkan tu sebab kenapa bila Nabi suruh ijtihad, lafazkan, Nabi minta pada bapa saudara dia, lafazkan la ilaha illallah. Mungkin dalam hati bapa saudara dia tidak tahu ada apa. Mungkin ada iman, mana tahu? Mungkin kan. Tapi kerana tak nak lafazkan la ilaha illallah tadi, Nabi terangkan bapa saudara dia walaupun baik dan sebagainya kepada dia, bantu dia kerana kekeluargaan punya asas, bapa saudara dia masuk neraka. Abu Talib masuk neraka. Nabi tak pernah kata dia akan keluar daripada neraka. Cuma dia berikan neraka paling ringan kerana membantu Rasulullah SAW. Membantu bukan happy suka Rasulullah je. Suka Rasulullah, banyak orang suka Rasulullah, tapi masalahnya bantu Rasulullah dan dia beriman dengan Rasulullah itu benda yang lain. Kepercayaan. Jadi kalau kita ikutkan dalam tu, kepercayaan hati bapa saudara dia, kalau kod-kod ada, wallahu alam, kita tahu kan, dizahirkan dengan batal bila dia tak lafazkan. Macam juga orang yang tadi contoh macam yang takut Allah Ta'ala tadi kan, kalau hati dia takut itu ada, tapi dia tak pesan anak dia supaya bakar banyak dia, tak pesan anak dia supaya ambil tulang dia, kisarkan, kemudian sebarkan. Masa dia minta action, dia ada action kat situ. Bukan hanya belief, pelaksanaan tu ada. Yang benda tu jangan tiru. Saya ulang berkali-kali, jangan tiru. Anda takkan masuk syurga dengan tiru orang. Ikut Nabi je. Tiru orang tak jadi. Kan orang tu jadi kan. Macam perempuan seorang wanita tu pelacur masuk syurga dengan sebab anjing. Satu riwayat kata lelaki masuk syurga dengan sebab bagi minum anjing. Bukan maksud dia suruh sentuh anjing. Sedia tengok hadis itu, orang tu masuk syurga kerana anjing, maka lepas tu peluklah anjing. Bukan. Itu salah faham benda tau. Action yang berbeza. Maksudnya dia niat hati baik satu yang kita faham bukan macam tu. Pasal konteks tadi, pasal amal kecil mana pun Allah Ta'ala boleh terima. Tapi dengan action yang ada. Belas kasihan, dia kesian anjing tu. Kan kita mungkin lebih kesian dia, tapi bergerak ke tidak? Perbuatan tu. Jadi setiap kepercayaan dalaman mesti diikori dengan apa? Amal. Bukan hanya setakat kepercayaan. Ini kita beberapa kali kita sebut. Iblis, laknatullahi alaih. Allah Ta'ala laknat, kita laknat. Dia ikutkan dari kepercayaan, dia percaya Allah Ta'ala Tuhan. Siapa kata dia tak percaya Allah Ta'ala Tuhan? Dalam perbualan dia dalam surah Al-A'raf dan ayat lain. Dia sebut bila Allah Ta'ala kata pada dia kan, kenapa malaka alla takuna minas ma'asaj? Kenapa kau tak berjadi bersama orang yang sujud? Kenapa kau tak sujud bersama dengan orang yang sujud? Kenapa kau tak sujud bila aku perintahkan engkau? Dan ayat yang lain, kenapa tak sujud bila aku perintahkan engkau? Kan dia kata apa? Qala ana khairum min. Dia kata aku lagi baik berbandingan Adam. Khalaqtani, engkau jadikan aku. Dia tak kata benda lain. Bab syirik menyekutukan Allah Ta'ala, Iblis tak pernah buat. Yang orang kita ambil kayu ini boleh selamatkan aku. Tak ada. Iblis tak buat. Bahkan dia kata engkau jadikan aku daripada api, kau jadikan dia dari tanah. Lepas tu bila Allah Ta'ala murka pada dia, kata tangguhkan aku sehingga hari mereka dibangkitkan. Dia percaya akhirat itu ada. Qala rabbi anzirni ila yaumi ba'atsun. Dia kata Tuhanku, tangguhkan aku sehingga hari mereka dibangkitkan. Bagi aku tangguh hidup sampai mereka dibangkitkan semula. Maksudnya dia percaya apa? Akhirat. Dan dia percaya Allah Ta'ala je boleh panjangkan umur. Tak ada tergejun ni cari apa fountain of youth. Kan? Telaga keabadian, keremajaan dan sebagainya. Iblis tak punya tu. Dia kata, ya Allah, panjangkan nyawa aku sehingga hari mereka dibangkitkan. Punyalah tauhid. Kalau ikutkanlah kita kan. Tak, betul tak?
punya percaya Allah Ta'ala, dia tak percaya yang lain. Penyekutuan kepada Allah Ta'ala tidak dibuat oleh syaitan, hatta dalam Quran Karim. Dan surah dalam surah Al-Hasyru. Kemudian lah. Enggak. Allah kata kamasalis syaitan, seperti syaitan. Idz qala lil insani kfur, bila syaitan kata pada manusia, kufurlah kamu. Falamma kafara, bila manusia itu kufur dia, qala inni bari'um mink. Dia kata aku berlepas diri daripada engkau. Okey, surah ni surah apa? Surah Al-Hasyru ke surah ni ayat dan sikit. Hasyru ke? Bukan. Ayat surah Al-Hasyru ayat yang ke 16. Kau tanya apa? Allah kata Al-Hasyr 16. Allah kata kamasalis syaitan. Ni Allah Ta'ala bandingkan perbuatan orang munafik cakap pada orang Yahudi, kalau korang kena halau, kami akan sama-sama korang. Kalau kamu ke perang, kami akan perang. Dia janjikan. Jadi orang Yahudi kata, ingatkan ada bantuan. Tapi bila datang dari tentera Islam, dia lari. Okey, Allah Ta'ala kata perbandingan kata-kata janji orang munafik pada orang Yahudi. Kamasalis syaitan, seumpama syaitan. Idz qala lil insani kfur, bila dikata pada manusia, kufurlah kamu. Falamma kafara, bila manusia tu kafur saja, qala inni bari, syaitan tu kata inni bari'um mink, aku tak ada kaitan dengan korang. Dan dia kata ujung tu apa? Inni akhafullah rabbal alamin. Syaitan tu kata aku takut Allah Ta'ala, Tuhan sekalian alam. I afraid, aku takut Allah, Tuhan sekalian alam. Ni kata-kata syaitan. Lepas dia sesatkan orang, aku tak ada kaitan, aku takut Allah. Faham tak? Jadi konsep ni macam ni kat iblis kan. Dia percaya Allah Ta'ala Tuhan. Tak ada kan? Dia tak kata tu ada sembah lain Tuhan. Dia percaya Allah Ta'ala je boleh panjangkan umur. Serius. Tak ada kali kokak ke, tulang duyung ke, tak ada. Serius. Tak ada air ni, air sekian, air tu, air ni, air isi pai ke, tak ada. Kan? Isi pai. Isi pai. Tahu? Orang tu sebut, orang tua pakai isi pai, boleh tahu? Kan? Saya tengok air tu. Jadi, maksud dia, macam-macam benda keluar. Kalau ini kaya, kalau ini sekian. Syaitan, Rabbi, Tuhanku, anzirni, tangguhkan aku ila yaum yub'atsun, sehingga hari mereka dibangkitkan. Tapi, walaupun dengan kepercayaan dia pada Allah Ta'ala, dia percaya Allah Ta'ala Tuhan, percaya Allah Ta'ala boleh panjangkan umur, percaya akhirat itu ada, action tak ada. Action dia apa? Sujud, tak sujud. Bahkan di samping itu, taubat pun tak ada. Dia sebenarnya dalam konteks kisah Adam dan Iblis tu, dia dua benda. Iblis kufur, Allah Ta'ala persoalkan, dia lari dan dia tak nak patah balik. Adam AS langgar perintah Allah Ta'ala, tapi Adam buat apa? Taubat. Itu pengajaran dia pasal manusia yang tak nak patah balik pada Allah Ta'ala. Lepas buat salah, dia makin degil, makin lawan. Dia dengan syaitan lebih kurang je. Tapi kepercayaan hati akan terpercaya Tuhan, tapi lawan Tuhan, tak boleh wujud. Dia mesti beringat. Kalau anda kata anda percaya, mesti ada apa? Action. Mana amal soleh tu kena ada. Macam lah, kalau saya kata benda ni asid kan, benda ni asid yang akan mengakis. Kalau kena tangan akan hancur tangan kita. Kita letak macam ni ke kat rumah kita? Kita biarkan anak kita sebelah ni Kodil FNN, sebelah ni Rabina, tengah-tengah ni racun randap, minum mati. Kita letak kat dapur macam tu. Itu anak kata, mak ni apa? Tu racun randap yang minum mati nanti. Tapi letak sebelah Kodil FNN, takkan kot. Sebab apa? Okay, dia belief yang kita ada, benda ni bahaya beracun, atau pisau tu tajam. Apa kita buat? Kita sorokkan kunci, kita pisau tu kita simpan. Action itu sebab apa? Belief. Tapi kalau belief, kepercayaan ada, ini bahaya ni, letak macam tu, kita kata apa orang tu? Gila atau bangang? Tak silap. Kan tahu benda tu bahaya, tapi kita biarkan juga. Tu pelik nama dia. Pelik kita kata benda berkenaan. Semalam PM isytiharkan ada syariah something, indeks syariah. Kerana Islam ni datang untuk menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga harta, maruah dan keturunan kan. Allahu Akbar, takbir. Tak, ini betul. Kalau dia kata orang tu nak buat benda yang benar, cakap benar, kita sokong.
Bagi tahu benar-benar. Kan indeks dia kata kalau kita nak menjaga pasal patutnya satu pertubuhan itu letakkan asas agama sebagai indeks dia. Sebab kalau dia kata macam tu, dan kita kata ya alhamdulillah. Semua Allah berkati. Ya marah pula kan berkati. Tu minyak naik marah, minyak dia turun tak puji pun. Tak senonoh nak apa dia. Kan kita kata kena letakkan berlaku adil. Manusia ni kalau dia kata buat salah kita kata tidak. Kalau buat betul kita kata ya. Okey. Memang kita kata benda tu asas, agama tu adalah asas. Jadi bila kita kata apa kepercayaan tadi, belief yang kita ada kena dengan action. Sebab bila Allah kata apa? Bila Allah sebut dia kata bala man amana billah wal yaumil akhir wa amila salihah. Dia beriman Allah Taala juga akhirat dan beramal soleh. Dia tak boleh berhenti kepada iman saja. Pasal iman tadi di follow dengan apa? Amal. So, setiap kali manusia kata saya percaya dan action dia apa? Tahu ini dosa, action awak apa? Tahu percaya syurga neraka, action awak apa? Memang terlalai, terlupa boleh jadi. Kita tersilap, tersalah, tertengok, tersekian dan sebagainya. Tapi lepas tu buat apa? Kita Allah Ta'ala maha beri taubat. Dan minta taubat Allah Ta'ala. Dia action kita dia berdasar pada apa? Kepada apa? Kepercayaan kita. Sebab kenapa bila kita tu macam di antara benda yang paling penting belajar asma' dan sifat Allah Ta'ala. Penting sebab apa? Sebab nak mengajar pada diri kita ni berkenaan sifat-sifat Allah, jangan kadang kita terlupa. Contoh macam Allah Ta'ala maha pengampun, maha penyayang, Allah Ta'ala maha memberi. Benda tadi kan kita lupa. Dia cinta bila kita sering dengar, contoh macam abang kita ni orang susah je dia tolong. Orang susah je dia tolong. Orang susah dia tolong. Kita asyik dengar cerita, dia tolong orang ni, dia tolong orang tu, dia tolong sekian. Tiba-tiba kita kena musibah. Kan, rumah kita terbakar. Muka siapa kita nampak tu? Muka abang tu? Sebab kita nampak muka dia tu? Sebab continuously tau disumbat. Dengan sebab itu macam kita macam dalam tajuk ni, seorang mukmin kena biasakan diri dia dengan tajuk mana? Ilmu. Berkenaan sifat dan juga nama-nama sifat Allah Ta'ala yang baik, supaya dia dapat tanam dalam diri dia. Bila dia susah, Allah Ta'ala. Bila dia rasa sempit, Allah Ta'ala. Dia kena balik situ. Pasal tu action yang kita kena ada pada ni. Iman tadi dibina. Macam orang tu jahil, kena belajar lah. Kan tahu dah kejahilan nanti membawa kepada kesesatan. Lepas tu tindakan, saya percaya itu adalah benar. Tindakan, saya yakin memang kalau orang tak ada ilmu dia akan sesat. Tindakan dia apa? Belajarlah. Kan bukannya kita just believe something tapi kita tak buat benda, action. Kan tahu dah badan sakit dan sebagainya, makanlah ubat. Saya tahu badan saya sakit. Lepas tu buat apa? Makan ubatlah. Maksudnya dia kena ada action. Dia kepercayaan diiringi dengan apa? Perbuatan. Iman diiringi dengan amal yang soleh. Okey? Falahum ajruhum inda rabbihim, maka untuk mereka, untuk orang yang beriman dengan Allah Ta'ala dan hari akhirat, dan juga apa? Mereka beramal soleh, untuk mereka ada ganjaran. Untuk mereka di sisi Tuhan mereka. Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, mereka tak ada ketakutan atas mereka dan mereka tak akan bersedih. Itu adalah asas. So, jadi setiap kali kita kepercayaan, buat action. Kan kita percaya bahawa Al-Quran itu perlu dihafal, buatlah action. Kan Quran ini akan datang memberi syafaat bagi penghafal dia. Quran seluruhnya. Tak dapat Quran seluruhnya, Al-Baqarah, Al-Imran. Tak boleh itu, Al-Baqarah. Dan tak boleh juga dapat. Hafal-hafal gagal. Teruskan buat. Kan kita pahala, kita belajar bahawa pahala yang Allah Ta'ala beri pada kita berdasar pada action yang kita buat, tindakan yang kita ada. Bukan kepercayaan saja, tindakan tu. Effort yang kita buat tadi. Bahkan kalau tak berjaya ke hujung pun, Allah Ta'ala berikan pahala sepenuhnya. Macam orang yang nak bangun malam. Niat dah nak bangun malam. Buat persiapan dah buat dah. Bukan nak bangun malam niat je. Dia memang nak bangun malam. Buat persiapan, tapi tak berjaya bangun. Kan Nabi kata diberikan pahala sepanjang malam. Maksudnya niat betul-betul. Tapi kena ada action jugalah. Bersihkan diri, tidur awal. 5 minit lagi nak subuh, baru tidur. Saya nak bangun malam. Kau bangun malam tu kau buat apa? Tak. Dia kena betul lah. Jadi, tapi macam juga macam masa hafal Quran. Kita Quran tu penting untuk dihafal. Jadi ke atas kita, kena ada masa, ruangkan masa. Setengah jam, sejam, sehari. Hafal 1 ayat, 2 ayat. Paling kurang. Bila Nabi kata, alaikum bisuratul Baqarah. Dapatkan suratul Baqarah. Ini kita belajar suratul Baqarah kan. Saya tak buat dari tu, daripada awal. Suruh hafal. Kan sebab tak nak buat. Dah ada pernah buat sekali, orang lari. Start je, auzubillah, betul-betul jadi hilang. 3-4 orang yang tinggal. Itu mana lari? Ya, itu masalah dia. Orang kita ni dia takut dengan takut dengan ujian. Sedangkan ujian dunia ni, anda gagal 10 kali pun tak apa. Boleh retake test. Test sekali lagi.
Siapa-siapa gagal SPM, ada anak gagal SPM dah, suruh ambil lagi boleh, tak ada masalah. Tak ada peraturan di Malaysia ni, anak anda ambil SPM umur dia masih 17 tahun je. Mana ada? Gagal 10 kali pun ambil lah. Kan? Tapi oleh kerana ada mindset gagal sekali tak boleh dah. Itu tak ada. Akhirat dia. Dunia ni tidak. Jadi belajar, gagal pun salah, tak ada hal. Aku manusia, bukannya Nabi. Kan? Dia takut salah. So last sekali bila dia suruh hafal Quran, dia lari. Kan? Tahu takut gagap depan orang. Taklah gagap pun. Bukannya kita nak belajar. Saya bukannya ustaz. Kalau ustaz gagap, salah ustaz, salah lah. Saya bukan ustaz, ya betul tak? Kena fikir macam tu, kena idea macam tu. So that, macam di Malaysia ni macam perasan, orang takut. Di tanah Arab, budak Arab kan, tak pandai macam kita. Kan tak ada internet macam kita, ganas sebagainya kan. Bila kita tanya soalan, nak tanya soalan kan, semua angkat tangan nak jawab. Semua macam nak menunjukkan diri. Macam nak menunjuk diri, tapi dia tak malu sebenarnya. Tak takut salah. Kita ni takut salah, sedangkan bukannya hukuman mati. Baca-baca Quran, okey. Ini pasal salah ni. Hukuman mati mandatory. Datang lepas tu ada orang. Bolehlah takut. Tak ada pun. Salah, betulkanlah balik. So sebenarnya banyak. Jadi kepercayaan kita, macam kita Nabi sebut berkenaan dengan tajuk 7 golongan yang akan dipayungkan Allah Ta'ala pada hari akhirat nanti, pun ada juga kat situ. Kita boleh pilih salah satu untuk jadi orang berkenaan. So action dia apa kita dah buat. Tahu dah akhirat tu nanti akan apa? Akan panas, akan ada apa di antara kita yang matahari tak ada sebarang hijab. Tak ada sebarang benda yang menghalang matahari. Tak ada teduhkan kita dari matahari. Jadi Nabi ajarkan apa yang akan menjadikan. Buatlah. Nabi ajarkan surah Al-Mulk. Mana menjadikan orang tu tak akan diringankan atau disekat daripada azab kubur, soalan kubur. Maka buatlah. Belajarlah, hafallah. Action tadi penting, bukan hanya setakat apa? Belief. Belief satu benda, action satu benda yang lain. Mana orang tu percaya, iringkan dengan amal. Kalau iman, kena ada amal soleh, bukannya duduk diam je. Jelas? Okey. Seterusnya, di antara sunnah-sunnah alam Allah, di antara sunnatullah, mana apa yang Allah letakkan sebagai aturan adalah penyamaan. Mana menyamakan satu benda, tidak ada berat sebelah. Tidak ada berat sebelah. Tapi ini kena ingat, bukannya maksud dia kena semua macam bila kes lelaki perempuan berbeza kan. Kita tahu benda tadi bukan masalah tak ada menyamakan, pasal dia kena dengan fizikal ataupun kita panggil kelebihan atau kurang yang Allah Ta'ala berikan. Semalam ke kemarin kakak kita dia beli buku dekat Kadang Craft, semua ada potongan harga 35%. Akak-akak tu pergi kan, bawa satu kotak je Quran. Kita lintas sini, tadi sakit badan angkat, dia kata. Lepas tu sambil angkat dia kata, mana bawa sekotak Quran tu angkat, dah mula bising kan, dia kata tak boleh pinjaman hak, tak dapat minta lah, dia kata. Pasal lelaki boleh bawa kotak tu, boleh angkat dan tak bising. Perempuan satu benda tu dia duduk kerja, sakit pinggang lah, sakit apa. Kalau dia kata kemampuan tak cukup untuk serupa kan, tak boleh samakan lah hak. Faham tak? Mana hak untuk orang yang kena boleh angkat beban berat dan sebagainya, hak untuk wanita yang tak boleh buatnya tu dia diasingkan lah. Pasal tak jadikan dia berbeza tugasan. So, lelaki ni diberikan build up badan dia lebih kepada bentuk untuk apa? Beban untuk menghadapi kepayahan benda berat dan sebagainya. Bersesak-sesak, bertolak-tolak, tu kerja lelaki. Perempuan tak boleh. Allah Ta'ala berikan kurang tugas, kuranglah tanggungjawab dan sebagainya. Dia bukan masalah, dan macam orang kata masalah kepimpinan, menjadi pemimpin dan sebagainya. Kepimpinan dalam Islam bukanlah privilege. Dia adalah apa? Burden. Dia tanggungjawab. Dia adalah bebanan. Yang hari akhir akan ditanya. Ada para sahabat Nabi tolak, tak bagi. Macam Abu Dzar Al-Ghifari, dia nak, Nabi tak bagi. Nabi tak bagi dia. Nabi kata berat. Ada orang Nabi pilih untuk jadi. So setiap manusia ni ada lelaki pada Nabi tolak. Bukan nak maksud Abu Dzar macam perempuan, Nabi tak bagi dia. Dia jantan macam Nabi tak bagi. Sebab masalah kelayakan. Jadi konsep dia bukan masalah. Pasal orang kita salah faham. Dia ingat bahawa menjadi pemimpin itu adalah apa? Privilege. So perempuan kena jadi pemimpin macam lelaki juga. Kan? Tapi dia kata jadi masalah lah pasal lelaki dia lain. Dan dia boleh kita ejek dia sengih je. Kan orang ada dia kan tak tahu je. Orang tak senyum pun tak kisah. Perempuan masuk naik lift. Kan? Kemudian dia ada orang dalam lift, dia senyum kat orang tu, tak senyum balik. Okey. Saya tanya, 5 saat ada sekarang, apa reaksi anda? Kita senyum kat orang, tak senyum balik. 5 saat ada sekarang. Tu. Baru cakap. Automatik dia akan cakap yang tu. Yang lelaki, lantak engkau lah, aku cacah makan engkau. Lagi ada masalah. Kau nak senyum ke? Kau tak senyum ke? Tak ada hal. Perempuan lain sikit, sensitif. Orang tak senyum balik kan? Senyum, tak senyum balik. Sombong. Yang lelaki, kata senyum balik. Taklah, aku cakap makan dengan kau. Bukan bos aku, tak ada hal. Kalau itu bos, ada masalah sikit. Senyum-senyum kan, bos tak senyum balik. Bila pun potong gaji dah minggu ni. Itu ada, dia beza sikit.
Perempuan orang tak kenal pun masalah. Jadi macam ni, benda-benda macam ni dia main peranan. Main peranan dalam masalah pasal dia kepimpinan itulah burden. Dia bukan privilege. Benda ni menyebabkan kenapa orang salah faham bukan masalah tugasan lelaki diletakkan sebagai pemimpin. Bukan untuk keutamaan semata-mata, tapi dia adalah bebanan untuk dipersoalkan oleh Allah Ta'ala nanti. Perempuan tak dapat benda tu, alhamdulillah, syukurlah. Tak diberikan beban untuk bekerja berkenaan. Itu syukur. Kadang kata Allah Ta'ala bagi beban berkenaan masalah nanti. Kan nak jaga benda tu lagi kan, nak jaga masyarakat pun nak jaga suami. Mana tu? 5 saat dari sekarang. Habis tu kalau suami kata meh yang lepas tu mesyuarat daerah kan. Orang banjir. Suami kata yang meh sini. Nak pergi mana? Saya wakil rakyat. Nak pergi mana? Nak pergi mana? Jadi faham tak konsep dia? Dia ada beza kat situ. Nak samakan tak boleh. Tak akak tu kata apa? Dia angkat kotak tu kan, tak larat dia kata. Kalau angkat kotak tak larat, tak bolehlah penyamaan hak dia kata. Dia cakap itu, kakak tu cakap lah, dia buat lawak. Okay, tapi itu asas dia. Jadi memang bila kata berat sebelah tadi, bukan itu kan berat sebelah. Itu ada macam lelaki dapat lebih atas wanita dalam masalah warisan. Pasal tanggungan. Cuma masalah masyarakat kita diajar dari kecil lagi. Yang suami, seorang lelaki, dia wajib tanggung. Isteri dan anak dia wajiblah confirm. Mak bapak dia kalau miskin, tak ada duit dan sebagainya, wajib tanggung. Bukannya sunat, wajib. Bahkan tu kenapa tak boleh bagi zakat. Orang lelaki tak boleh bagi zakat. Seorang lelaki tak boleh bagi zakat kepada orang dia wajib tanggung. Out of range tanggungan dia, zakat tu boleh bagi. Dalam tanggungan dia sendiri tak boleh. Anak dia tak boleh, isteri dia tak boleh, bapak dia tak boleh, mak dia tak boleh, adik-beradik dia tak boleh. Adik-beradik dia tak boleh. Anak saudara dia boleh tak boleh. Dia kena wajib tanggung. Kalau orang tu miskin, orang tu apa ke dana, wajib dia tanggung. Bahkan zaman Nabi dahulu, Abu Bakar dia tanggung berapa orang. Memang arrange macam tu cara mereka. Tapi kita tak faham benda tu. Kita terus lompat kepada tajuk masalah lelaki dapat 2, perempuan dapat 1. Melebihkan. Tak, ada soalan kat situ Allah Ta'ala bagi. Untuk wanita pula yang bestnya, kepada siapa saja tak wajib tanggung. Mak bapak dia sendiri tak wajib tanggung. Harta dia. Tak ada harta orang lain. Bahkan kalau suami dia miskin, boleh bagi zakat pada suami dia sendiri. Ini kisah dari Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi suruh supaya wanita ni keluarkan. Lepas tu isteri dia nak bagi keluarkan, suami dia, Ibn Mas'ud kata apa? Aku layak dapat. Dia kata aku tak nak bagi engkau. Jumpa Nabi, Nabi kata kalau kau bagi pada dia kau dapat 2 pahala. 2 pahala. Untuk lelaki saja, untuk perempuan saja. Lelaki tak dapat bab ni. Sebab kenapa bila dilebihkan burden. Dia bukan lebihkan tadi untuk apa? Privilege. Bukan untuk keistimewaan. Itu ada tanggungjawab. Dapat lebih buat apa? Beli sport rim baru. Masalah? Kan? Dapat warisan harta beli sport rim. Lepas tu adik datang, bang, saya ada ni dah duit tak cukup kan. Boleh beli sport rim. Salah? Memang salah. Amat salah. Kan infak pada benda yang sia-sia. Awak tak akan tanya balik. Kau beli sport rim kereta. Jalan tak? Jalan. Tapi tak cantik. Masalah. Beli sport rim kereta kan. Dia benda ni jadi pada orang yang apa mid class je. Orang yang kaya tak fikir sport rim apa. Sport rim yang asal-asal mahal dah. Dia orang yang kurang kaya ni beli kereta tak cantik, tapi dia beli sport rim mahal. Tahu tak? Untuk cantikkan kereta dia. Tu beza sikit. Tu kalau apa ada orang kata macam kenapa dia pergi situ? Dia pasal dia mid range kepada bawah. Orang yang biasa ke bawahan. Dia akan macam tu. Dia kata apa? Maksud dia itu hak Allah Ta'ala berikan sama rata sebenarnya. Allah Ta'ala tak melebihkan siapa di kalangan makhluknya. Dan setiap umat di sisinya adalah sama. Siapa saja umat ni sama saja. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan juga utusan-utusannya serta beramal soleh akan diperintahkan seperti mana diperintahkan oleh Tuhannya. Dan untuk dia ada balasan berganda dengan sebab apa yang dia kerjakan. Sama saja dia ni seorang mukmin atau Yahudi atau Sabi'ah. Zaman Musa AS dahulu ketika dia datang diperintahkan kaum dia. Kalau mukmin kaum dia sama taraf dengan kita. Isa datang, dia arahkan kaum dia. Dan kaum dia selesai, kaum dia dengar cakap dan sebagainya. Mereka setaraf dengan kita. Walaupun kita kata kita dilebih ni kerana umat Muhammad SAW kan. Nabi kata kita ni, umat ni, Nabi kata nahnu ni, dia kata al-akhirun al-awwalun. Orang yang paling akhir datang tapi orang awal dihisap. Itu kelebihan diberikan atas kerana Muhammad SAW. Tapi dari konsep yang lain, syurga, neraka kita ada syurga 7 tingkat dan Firdaus. Bukan untuk orang Islam yang daripada kalangan umat Muhammad sahaja. Umat yang dalam zaman Musa pun ada. Zaman Isa pun ada. Zaman Sabi'ah pun ada. Zaman dulu sebelum datang Muhammad SAW, ya ada. Itu adilnya Allah Ta'ala. Tak ada pun dia bagi bahawa hanya orang ni je boleh masuk syurga, yang ni tak boleh masuk. Tak ada. Ataupun dilebihkan kepada kaum yang mana dapat lihat lautan terbelah, diorang masuk syurga, yang ni tak masuk. Tak.
Allah Ta'ala bagi peluang syurga ni pada siapa saja, sama saja. Tak kira orang tu daripada zaman mana. Asal dia mukmin kembali kepada Allah Ta'ala, ikut utusan Allah Ta'ala arahkan, hak dia syurga tadi sama je. Adilnya Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala sebut innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara was-sabiin man amana billah wal yawmil akhir. Ini kan ayat yang ke-40. 40 apa? Ini masalah ingat ayat lupa nombor. Surah Al-Baqarah kita baca tu. Lepas daripada ayat berkenaan dengan dia kata wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin. 62. 62. Ayat ke-62 Okey. Dia kata jadi bila dia kata dalam ayat berkenaan, maksud dia dalam ayat ni semua sekali, sama je Allah Taala bagi. So tak ada siapa boleh rasa macam saya lah akan selamat, tak. Semua orang ada peluang syurga yang sama. Allah kata innal ladina amanu wal ladina hadu. Sebenarnya orang yang beriman dan orang-orang yang hadu, mengaku negeri Yahudi, wan nasara dan Nasrani, wasabiin dan sabiin. Man amana billah wal yawmil akhir. Siapa-siapa dengan mereka yang beriman Allah dan hari akhirat. Tapi konteksnya pada setiap zaman adalah sebab setiap nabi ketika dia datang, siapa ikut nabi berkenaan, hak dia lah. Apa syariat yang nabi bawa itulah dia. Mana itulah kekasih Allah Taala akan timbul di situ. Bukan maksud dia di situ tak ada kasih Allah Taala, umat Muhammad je ada. Tak, semua dapat. Siapa yang datang nabi tadi kepada dia. Cuma macam kita ajarkan itu, setiap nabi tadi datang, siapa yang datang rasul lepas tu, nabi yang awal tadi kena ikut nabi yang berikutnya. Pasal the latest revelation, wahyu yang terbaru daripada Allah Taala, itu yang dia kena follow. Tak ada Allah Ta'ala tak adil kat sini. Dia bagi semua sekali hak yang sama rata. Falahum ajruhum inda rabbihim. Mana dia beriman Allah dan hari akhirat, maka untuk mereka ada ganjaran mereka di sisi Tuhan mereka. Wala khaufun alaihim. Tidak ketakutan kat atas mereka. Walahum yahzanun, mereka takkan bersedih. Mana mereka takkan bimbang kat dunia, akhirat ke mereka takkan bersedih, takkan menyesal di akhirat nanti. So itu Allah Ta'ala berikan kepada kita daripada tarbiyah. Mana maksud dia, kalau kita lihat diri kita, contoh macam kita lahir negeri Arab, atau kita lahir orang Melayu lah, Melayu. Lahir zaman kita ni ada ulama. Kata ada orang tu lahir zaman apa? Zaman di mana Imam Mahdi turun. Imam Mahdi datang kan, Nabi Isa turun. Orang lahir zaman Nabi Isa turun ke lahir sekarang ke sama je. Tak ada siapa macam kita ni, Allah rugilah aku mati awal. Ataupun siapa kan Nabi SAW dengan para sahabat. Memang para sahabat tak nak berikan kelebihan yang tinggi. Tapi bukan bermaksud para sahabat je masuk syurga, anda tak boleh. Allah Ta'ala berikan keadilan yang sama. Siapa lahir, tak kira zaman mana dia duduk, asal ada je Nabi yang diutus pada zaman berkenaan, dia follow Nabi tersebut, sampailah dia kepada Allah Ta'ala. Tak ada Allah Ta'ala sia-siakan amal yang dia buat, semua sekali akan dibalas dengan kesepenuhnya. Sebab macam zaman Nabi hidup dahulu, ada seorang lelaki nama dia Zaid bin Amr bin Nufail. Zaid bin Amr bin Nufail. Dia ni cari agama Ibrahim. Dia tak setuju dengan penyembelihan pada berhala. Dia kata korang ni bukan atas agama Ibrahim. Dia lawan. Orang Quraisy ketika tu kata dia gila. Dia gila, dia katakan dia gila. Lepas tu dia pergi ke Syam, jumpa dengan orang Yahudi, nak masuk agama Yahudi. Yahudi kata boleh masuk agama kami, tapi dapat kemurkaan Allah Ta'ala sikit. Allah Ta'ala murka kami, kau terima benda yang sama lah. Dia kata aku lari kemurkaan Allah Ta'ala, kenapa aku nak ikut korang? Jumpa orang Nasrani pula, minta yang sama. Orang Nasrani kata pun ada sikit juga kemarahan Allah Ta'ala kat atas kami. Jadi kau nak boleh lah. Kalau kau masuk, kau terima the same burden tu dapat juga. Dia kata aku lari dari kemarahan Allah Ta'ala, kenapa aku nak masuk agama kamu? Tapi ketika tu rahib Nasrani tu kata, sekarang telah sampai masa Nabi akhir zaman tempat kau. Ketika Nabi tak diutuskan lagi. Waktu dia hidup, Nabi pernah jumpa dia hidup. Tapi Nabi tak diutuskan Nabi lagi. Dia kelang kabut mencari. Tapi ketika Nabi dah mula start diutuskan, dia disuruh supaya balik semula ke negeri asal itu Mekah. On the way dia mati dibunuh tengah jalan. Dia kena rompak dibunuh. Nabi kata dah ada Musnad Ahmad. Nabi kata apa? Zaid bin Amr bin Nufail, dia akan dibangkitkan pada hari akhirat secara bersendirian. Tidak ikut Nabi, tidak ada pengikut. Macam Ibrahim AS. Sedia nak agama Ibrahim. Ibrahim ni agama macam tu. Dia tak diikut siapa, dia tak diikuti oleh siapa. Maksud Ibrahim tak ada pengikut. Tak ada pengikut dia habis semua sekali. Dia dibangkitkan berseorangan. Ni kan Nabi sebut tentang dia. Maksud dia adilnya, walaupun orang tu tadi lahir sebelum daripada Nabi diutuskan, pun Allah Ta'ala berikan peluang yang sama. Tak ada siapa Allah Ta'ala sekat daripada mendapat faedah yang sama. Faham? Jelas? Baik, berhenti sini. Jadi kita ada kuliah khas hadis sahih faham salah oleh Ustaz Khairul Anwar. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam walhamdulillahi alamin. Subhanallah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.